nak ambil dari sebelah kanan, kita boleh prevent dia, ya kan? Ini sekali lagi tuan-tuan, petua terpulang sama ada tuan-tuan boleh amalkan atau tak amalkan, tapi intinya adalah beliau mengajarkan kita untuk organize dalam hidup kita kan, lebih efektif dalam melakukan mana-mana pekerjaan. Beliau berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata 3 penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh doktor: bodoh, ta'un dan tua. Ini 3 perkara yang masih relevan pada hari ini, yaitu penyakit yang tidak boleh disembuhkan dokter. Bodoh tak boleh disembunyikan, tuan-tuan. Tak ada obat yang kalau kita minum jadi cerdas, tak ada. Mana ada pun yang orang yang boleh jual perkara pun tetap tak boleh ada yang membuat perkara ni. Orang yang tak pandai, obat dia adalah belajar, bukan kita makan apa-apa makanan, termasuk makanan sunnah. Tak ada yang membuat kita cerdas. Tapi obat bodoh adalah belajar. Lalu ta'un maknanya adalah penyakit epidemik, tuan-tuan. Kalau Allah turunkan penyakit tu, dah habis, tak ada lagi yang boleh mengobati perkara ni. Lalu juga tua tak ada yang boleh kita lakukan untuk menyembuhkan penyakit tua. Beliau berkata, Ali bin Ya'qub bin Salim memberitahuku, aku mendengar Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i yang berkata, seseorang tidak patut tinggal di sebuah negeri yang tidak terdapat seorang doktor dan orang alim padanya. Jadi ini cadangan Imam Syafi'i. Kalau kita nak pindah ke satu negeri, nak pilih satu tempat untuk tempat tinggal, pastikan di situ ada doktor dan ada ustaz. Sebab kita bincangkan dua-dua perkara ini diperlukan. Pertama, doktor untuk konsultan, untuk konsult kesihatan tubuh kita. Dan ustaz, ilmu ulama yang boleh untuk kita konsult untuk penyakit dalaman hati kita. Sekali lagi, ini ustaz atau ulama yang boleh mengobati hati. Ramai ustaz yang tak boleh mengobati hati. Ramai orang-orang tertentu yang kalau kita dengar, hati kita malah makin sakit. Justru yang kita cari adalah orang yang boleh obati hati. Dan dia adalah ulama yang sebenar, yang kalau dia cakap boleh menyembuhkan penyakit hasad dengki kita, yang kalau dia bercakap boleh menghilangkan penyakit dendam kita, khianat kita kan. Itulah penyakit-penyakit hati, sombong kita hilang semua. Tapi kita sangat susah cari orang macam ni, tuan-tuan. Zaman sekarang kita boleh cari doktor spesialis, tapi zaman sekarang susah nak cari ustaz spesialis. Ustaz yang spesial dalam mengobati penyakit hati, saling susah. Dan kalau tuan-tuan dapat guru mursyid macam ni, pegang baik-baik dan selalu jadikan dia, kita konsult sama dia selalu berkenaan dengan seluruh penyakit diri dalaman kita. Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad memberitahu kami, Abu Al-Qasim Ubaidullah bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Baghdadi mengkhabarkan kami di Zahra, aku menemukan di dalam kitabku daripada Rabi' bin Sulaiman berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, bersahabatlah dengan orang yang tidak takut. Yang tidak takut Allah adalah satu aib. Bersahabat dengan orang yang tidak takut Allah adalah satu aib. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau nak cari kawan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkawan kepada orang yang makin hari makin menjauhkan kita daripada Allah, itu satu penyakit. Bukan sahabat tu, musuh sebenarnya. Ya tak? Yang sebenar-benar sahabat adalah orang yang membuat kita semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dia bercakap kita ingat Tuhan, kalau dia berbuat kita tertarik ikut juga apa perbuatan baik tersebut. Justru pilih sahabat yang terbaik. Kalau anak muda, tentulah bukan cuma sahabat terbaik, jodoh terbaik pun macam itu juga. Apa kriteria kita untuk dapat jodoh terbaik? Pilih jodoh adalah bukan yang handsome, muka dia macam penyanyi dari Korea tu. Tapi yang terbaik jodoh kita adalah yang kalau kita dekat dia semakin dekat kepada Tuhan. Ih, romantiknya Ustaz ni. Yang semakin hari kalau kita bersama dia semakin kita dekat kepada Tuhan. Sebab we will spend the rest of our time, our life sama dia kan. Jangan hari-hari macam terdera lalu tersiksa aku dekat dia. Tapi yang kalau kita bersama dia semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin tambah amal dan semakin ingat akhirat. Kalau ada yang macam tu, cari betul, dapatkan dia. Saya rasa Ustaz boleh ajarkan siapa orang macam itu, Ustaz ya? Okay. Dan daripada Yunus bin Abdul A'la, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, orang berakal bukanlah orang yang berada di antara kebaikan dan keburukan lalu memilih kebaikan. Orang berakal adalah orang yang berada di antara dua keburukan lalu memilih yang paling ringan. Jadi kata Imam Syafi'i, orang yang paling pandai bukan yang boleh identify baik dan buruk lalu pilih yang baik. Ini basic kata Imam Syafi'i. Semua orang pun boleh lah. Ini halal, haram. Ambil halal, tinggal haram, ya kan? Itu semua orang pun boleh buat tu.
Ini baik, ini buruk. Baik, kalau laksanakan yang baik, tinggal yang buruk. Semua orang berbuat macam tu. Yang benar-benar pandai adalah dia boleh pilih mana keburukan, antara dua keburukan mana yang paling ringan keburukannya, lalu dia pilih. Maknanya dia ada tangga priority. Dia tahu dia berada dalam satu keburukan nih, ini perkara yang paling buruk dalam hidup dia. Tak ada pilihan baik, semua pilihan buruk. Tapi dia pilih yang paling sikit mudaratnya berbanding yang paling banyak, yang lebih banyak mudaratnya. Ini yang paling pandai. Justru orang yang macam ni yang hebat tuan-tuan, dia boleh tetap boleh memilih mana kebaikan di antara keburukan, masih melihat kebaikan dalam pelbagai keburukan yang dia hadapi. Yunus berkata, aku turut mendengar Asy-Syafi'i berkata mengajar manusia lebih susah berbanding mengajar haiwan. Ini betul lah tuan-tuan, tanya semua ustaz. Nak mendidik manusia lagi susah daripada mendidik haiwan. Haiwan ni senang. Zaman sekarang tuan-tuan boleh didik seekor burung kakatua, dia boleh cakap, boleh baca Quran, boleh salam, boleh apa. Manusia susah nak didik, betul tak? Nak didik akhlak dia menjadi betul-betul baik, susah. Manusia punya pikiran dia sendiri. Justru kalau jadi guru atau jadi pendidik, kena fikir macam mana cara yang paling efektif untuk menyampaikan maklumat dengan baik. Ubaidullah bin Ahmad berkata, guru-guru kami memberitahu kami, Ar-Rabi' memberitahu kami, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, seseorang selayaknya berusaha mencari sahabat yang setia dan jujur sebagaimana mencari kalangan yang terpercaya dan amanah untuk menitipkan barang. Jadi kata Imam Syafi'i, sebagaimana kita kalau punya titipan barang, cari orang yang paling terpercaya. Misal kita punya duit banyak, 1000 nih, kira-kira kemana kita nak pergi, bank mana yang kita nak letak yang paling terpercaya kan? Kita pilih mana bank yang paling baik. Begitu juga kita kena cari sahabat seperti mana kita kena cari orang yang nak kita titipkan duit. Sebab sahabat ni tuan-tuan sangat crucial, sangat kritikal dan sensitif. Kalau kita salah pilih sahabat, habis hidup kita rusak sama dia. Sebab berapa banyak orang yang di dunia ni tuan-tuan rusak karena sahabat sendiri. Orang yang dulu sekarang sahabat, nanti jadi musuh, ya kan? Dan sahabat yang terbaik dulu, para ulama selalu katakan apa? Kalau kita nak cari sahabat, tes dia dulu. Macam mana nak tes dia? Buat dia marah terlebih dahulu. Misalkan kita ada kawan nih, dia ada ini, saya nak jadikan dia kawan ke, nak jadikan sahabat. Kawan dan sahabat lain tuan-tuan ya. Kawan adalah macam kita sekarang, kita tak kenal pun, duduk sama-sama, makan sama-sama, itu kawan. Tapi sahabat adalah orang yang kita bagi sharing semua suka dan duka kita, rahsia kita pun kita bagi pada dia, semua dia tahu berkenaan dengan kita, itu namanya sahabat. Nah, kalau kita nak upgrade seorang kawan jadi sahabat, maka kita kena tes dulu. Macam mana tes dia? Kata para ulama, kena buat dia marah dulu. Buat dia marah sangat. Tengok apa sikap dia kalau dia marah. Kalau ketika marah kepada kita masih boleh jaga lidah dan jaga perbuatan dia, lepas tu jadikan dia sahabat. Sebab orang yang macam ni akan selalu jaga maslahat kita sampai mati, ya tak? Tapi kalau dia marah terus, dia meracau, dia tulis di Facebook, dia tulis di Twitter, you ingat you baik sangat ke? Dia sebar semua rahasia kita di Facebook semua. Nih, dia tak lepas, tak lulus tes nih. Patutlah kau jangan jadikan dia sahabat, ya kan? Sebab bahaya tuan-tuan, orang yang kita udah bagi rahasia banyak, dia tahu perkara kita, terus jadi musuh, nih yang paling bahaya, betul tak? Justru kalau nak jadi sahabat pun pilih betul-betul. Beliau telah berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, orang yang paling menzalimi diri sendiri ialah orang yang apabila mendapat jawatan tinggi, dia menjauhi kerabatnya, tidak mengenali kenalannya, meremehkan kalangan mulia dan angkuh ke atas kalangan yang telah berjasa kepadanya. Nah, ini orang paling zalim diri sendiri, maksudnya dia merusak diri sendiri. Apa dia? Kalau dapat jawatan tinggi, dulu dia orang rendah, sekarang jadi majikan, jadi bos misalkan. Ketika dia dapat jawatan tinggi, dia menjauhi kerabatnya, yang dulu saudara dan keluarga dia macam tak kenal aja. Sebab kadang aku orang kaya, kau kadang orang kaya yang dulu yang susah kita jadi sahabat sama dia, keluarga sama dia, aku tak kenal lagi. Aku orang kaya kena bergaul dengan sesama orang kaya saja. Lalu tidak mengenali kenalannya, dulu sahabat, sekarang dia jadi bos, sudah tak kenal orang lagi.
Meremehkan kalangan mulia, dia anggap remeh orang-orang yang mulia. Maksudnya orang yang punya jawatan juga dia hinakan. Nah, ini merusak diri sendiri. Dan angkuh ke atas kalangan yang telah berjasa kepadanya. Orang yang dulu sokong dia, once dia jadi pegang jawatan, dia udah macam tak kenal lagi. Ini kata Imam Syafi'i, dia menzalimi diri sendiri. Maknanya apa? Dia dapat, dia tak akan lama lah pegang jawatan tu. Lepas tu dia akan jatuh dan tak akan siapa yang boleh bantu dia. Dia sendiri buat perkara tersebut. Beliau telah berkata, jiwa seseorang yang kaya selepas miskin akan tertarik kepada 4 perkara: menafikan orang yang telah berjasa kepadanya, menikahi wanita lain selain istrinya, meruntuhkan rumahnya dan membangun rumah yang baru. Nah, ini pengalaman hidup Imam Syafi'i dulu sampai sekarang sama. Orang yang dulu miskin kemudian kaya, dia akan buat 4 perkara nih. Pertama, menafikan orang yang telah berjasa kepadanya. Orang yang dulu baik sama dia, dia pura-pura tak kenal lagi. Dia ingkari jasa dia. Lalu menikahi wanita lain selain istrinya, tambah istri baru. Dulu waktu miskin, dia sama-sama istri nih, pergi sama-sama, suka duka bersama-sama. Once dia udah kaya, yang istri yang pertama dia lupakan, dia kawin sama yang lebih muda, lebih cantik. Sampai sekarang berlaku, tuan-tuan. Hati-hatilah. Ini jiwa orang yang tak tahu diri ini macam ni. Yaitu orang yang suka melupakan jasa orang lain. Waktu susah dia dekat kita, waktu dia senang dia lupakan kita. Berlaku kepada para sahabat, berlaku kepada istri juga. Saya pernah nampak orang macam tu, tuan-tuan. Waktu dia sama-sama miskin dulu sama istri dia, dekatnya, baiknya, hubungan baik. Tapi once dia sudah kaya, istri pertama udah tak tengok lagi dah. Dia kahwin sama yang lebih muda dan lebih baik. Akhirnya istri pertama tak dihiraukan sama sekali. Dan ini banyak berlaku pada hari ini juga. Ini jiwa yang masalah jiwa miskin macam ni. Orang yang hebat, orang yang jiwa kaya adalah dia tahu jasa orang lain, terutama istri, ya kita. Orang yang sama-sama berjuang bersama kita, ketika kita berjaya, jangan pinggirkan dia. Baliknya kita kena hargai jasa dia dengan sebaik-baiknya. Aku turut mendengar beliau berkata, apabila seseorang budak memiliki malu dan segan, maka dia berpeluang berjaya. Ini juga ucapan Imam Ghazali dalam Ihya. Kata Imam Ghazali, kalau seorang budak masih kecil tapi dia sudah tahu malu, kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, dia ada peluang. Ini bermakna budak itu budak pandai. Sebab malu, tuan-tuan, adalah selari dengan akal. Ya kan? Orang yang tak punya akal tak tahu malu. Orang tahu malu, maknanya dia punya akal. Kalau masih kecil dia tahu malu, maknanya budak ni cerdas, pandai, didik dia baik-baik. Kata Imam Ghazali, ketika kata Imam Syafi'i. Aku turut mendengar beliau berkata, sesiapa yang meminta kepada saudaranya sesuatu yang di luar kemampuan beliau, maka ia mengharapkan sesuatu tidak diberi. Kalau kita minta sesuatu pada orang lain, mintalah yang sesuai selari dengan kemampuan dia. Kita minta sesuatu dari dia, melakukan sesuatu. Kita minta orang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, sama aja kita minta agar tidak diberi. Betul tak? Orang tu tak punya duit 50.000, kita minta bagi aku 50.000, sama aja kita minta bagilah aku supaya tak dibagi. Sebab mintalah sesuatu sesuai dengan kemampuan dia. Ini ingat, tuan-tuan, ni ingatan Imam Syafi'i kepada kita sebagai murid. Minta kepada guru misalkan, ataupun guru kepada murid, atau anak kepada ayah, ayah kepada anak. Kalau seorang anak minta kepada ayahnya sesuatu yang ayahnya tak mampu, maknanya sama aja kita minta untuk tidak dibagi. Minta mengikut kemampuan orang lain. Aku turut mendengar beliau berkata, sesiapa yang mengenal dirinya, ucapan orang lain tidak akan memudaratkannya. Maksudnya, tuan-tuan, kalau kita tahu diri, kita tak akan termakan pujian. Betul tak? Kalau kita tahu diri, aku tahu aku macam ni, orang puji macam apapun tak akan merugikan kita. Sebab biasanya orang mati dengan pujian. Pujian adalah membunuh orang lain dengan pelan-pelan, atau istilah orang kampung saya, killing me softly. Memuji orang terlalu tinggi. That's why orang yang suka dengar, suka diampu, tuan-tuan, sebenarnya dia tengah membunuh diri dia pelan-pelan. Orang yang tahu diri, dia tak akan termakan pujian. Orang puji dia setinggi langit, aku tahu siapa aku lah.
Tak akan aku termakan pujian macam ni. Justru kita kena tahu diri kita sendiri. Kita ni siapa. Aku turut mendengar beliau berkata, waspada tidak berguna untuk menjaga dirimu daripada jiran yang jahat. Nah, jadi kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i, tengok diri kita dengan jiran. Baik hubungan kita dengan jiran, selamat kita. Kalau kita hubungan kita dengan jiran buruk, maka kita akan selalu berada dalam bahaya. Sebab kita nak menjaga diri macam apapun, jiran akan boleh menyakiti kita. Sebab dia orang yang paling rapat dengan rumah kita, tahu tak? Justru kata Imam Syafi'i, jaga diri baik-baik. Dan Nabi pun suruh kita untuk jaga, selalu berbuat baik kepada jiran, tahu tak? Sebab siapa yang baik kepada jiran, maka dia sendiri yang boleh, maka kehidupan dia sendiri yang lebih selesa. Aku turut mendengar beliau berkata, sesiapa yang tidak menjaga diri daripada yang haram, dia akan terus menjadi orang jahil. Orang yang dituduh bermaksiat akan terus berasa takut dan bingung. Siapa yang waspada daripada yang haram, ia akan merasa aman. Siapa yang serakah jiwanya, panjang kekecewaannya. Siapa yang sering memperbanyakkan jima, diimbangi mendapat kecelaan. Beliau berkata, aku mendengar beliau berkata, sesiapa yang menyembunyikan 3 perkara ini, maka dia telah menzalimi diri sendiri. Menyembunyikan penyakit daripada doktor, menyembunyikan kefakiran daripada sahabat, dan menyembunyikan kesetiaan daripada penguasa. Okey, ini 3 perkara jangan sembunyikan. Kalau kita sakit, tanya doktor, tanya, awak sakit apa? Tak, saya tak sakit. Kita akan terus sakit. Betul tak? Jangan sembunyikan penyakit daripada doktor. Kena bagi tahu apa yang sebenar kepada doktor supaya dia boleh obati. Gitu juga, kalau kita sembunyikan, maknanya kita menzalimi diri sendiri. Maksudnya kita merusak diri sendiri. Kita membahayakan diri sendiri. Yang kedua, menyembunyikan kefakiran daripada sahabat. Kita pura-pura kaya di depan sahabat kita, padahal kita fakir. Sembunyikan kefakiran kita, sahabat tak boleh bantulah. Sebab kalau kita tunjukkan bahawa kita perlu bantuan, dia boleh bantu. Kita lagi susah, nak orang bantu, tapi kita tak nak tunjukkan kita susah, tak ada siapa boleh bantu kita. Dan yang terakhir, menyembunyikan kesetiaan pada penguasa. Kalau kita sembunyikan kesetiaan pada penguasa, kita bimbang penguasa itu akan menyakiti kita. Dia ingat kita ni khianat pada dia. Padahal tak, kita setia. Kalau kita setia, tunjukkanlah kesetiaan tersebut kepada penguasa. Aku turut mendengar beliau berkata, orang yang tertipu adalah orang yang dilalaikan oleh angan-angan. Angan-angan, tuan-tuan, adalah harapan yang tak habis. Orang yang paling tertipu adalah dia merasa macam hidup dia masih panjang lagi je, nantilah aku taubat. Nah, ini orang tertipu betul. Dia ingat masih panjang umur, padahal maut boleh tiba bila-bila masa. Ini maknanya orang yang paling tertipu, yang selalu ditipu oleh angan-angan. Aku telah mendengar beliau berkata, 4 perkara yang sedikitnya adalah banyak: penyakit, kefakiran, kemusuhan, dan api. Nah, 4 perkara walaupun sikit sebenarnya banyak. Jangan tambah-tambah lagi. Apa dia? Pertama, penyakit. Penyakit ni sikit pun dah banyak lah, tuan-tuan. Jangan kita tambah lagi dengan banyak penyakit yang lain. Yang kedua, kefakiran. Fakir sikit pun dah banyak, sebab dia dah berat kita tahan kefakiran ni. Berikutnya, permusuhan. Satu orang musuh, itu pun dah terlalu banyak. Jangan cari musuh lagi. Kalau boleh, jangan ada musuh. Satu orang pun dah terlalu banyak untuk musuh kita. Dan juga api. Api kita anggap macam kecil je. Kalau kita biarkan, dia boleh jadi besar. Aku telah mendengar beliau berkata, angan-angan telah memenggal leher tokoh-tokoh besar seperti Fata Morgana yang mengkhianati orang yang melihatnya dan mengecewakan orang yang mengharapkannya. Aku mendengar beliau ditanya, sifat apakah yang datang merendahkan seseorang? Beliau menjawab, banyak bercakap, suka menyebarkan rahsia, dan mudah percaya kepada semua orang. 3 perkara, tuan-tuan, boleh menyusahkan, merendahkan diri kita. Maksudnya orang lain akan pandang hina kita. Kalau kita punya 3 perkara ni, orang lain akan pandang hina kita. Pertama, orang yang banyak bercakap. Kita ingat banyak bercakap, orang akan puji kita ke tak? Semakin banyak kita bercakap, semakin orang remehkan ucapan kita. Sebab orang yang berjaya, tuan-tuan, orang yang besar, dia cakap hati-hati. Orang yang cakap banyak ni tanda dia bukan orang besar. Lalu suka menyebarkan rahasia. Rahasia pun kita suka sebarkan. Ini menunjukkan kita ni rendah di mata orang. Orang tak akan percaya lagi bagi rahasia kepada kita. Kenapa dia suka sebarkan rahasia? Maknanya kita direndahkan orang lain. Juga mudah percaya kepada orang lain pun orang jahil. Orang cakap apa, dia percaya semua. Orang share bagi dia satu berita, dia share terus. Kita sebar, viralkan. Padahal cerita tak betul kan?
Orang yang mudah percaya ni tuan-tuan, dia rendah di sisi manusia. Dia akan mudah dihina oleh orang lain. Beliau berkata, aku mendengar beliau berkata, kemurkaan orang mulia terzahir pada perbuatannya, kemurkaan orang jahil terzahir pada lidahnya. Tengok ni tuan-tuan, orang beza orang jahil sama orang pandai kalau dia marah. Orang jahil kalau dia marah banyak cakap, dia tulis di Facebook, dia mengamuk di depan orang ramai. Mana orang jahil nih? Kalau orang pandai, kalau dia marah dia diam tapi dia buat something, ya kan? Okey, dia buat marah sama orang lain, dia diam saja. Tapi lepas tu you tunggu. Al-jawab ma tara la ma tasma'. Jawapan bukan yang apa yang awak dengar, tapi yang awak akan tengok nanti. That's why kalau orang kita buat marah orang lain, dia diam saja, tuan-tuan kena takut sama dia. Bahaya nih. Apa kira-kira dia buatnya? Apa kira-kira dia buatnya? Tapi kalau dia buat marah orang, kemudian dia marah juga kepada kita, relax. Satu kali aja. Dia tak akan buat apa-apa lepas tu. Sebab orang jahil banyak cakap, sikit buat. Orang alim, orang pandai tuan-tuan, dia sikit cakap, banyak buat. Itu yang kita bimbang tu. Lepas ni apa kira-kira yang berlaku ni? That's why beza. Jadi kalau tuan-tuan marah lepas ni, jangan banyak cakap, diam aja. Semakin kita diam, semakin orang tak boleh agak apa yang kita buat, betul tak? Apa kira-kira tu? Aku relax, aku memang marah ni. Tapi kalau marah aku ni tak cakap, aku buat. Awak tunggu aja. Lepas ni kaki putus, tangan putus, putus. Beliau berkata, aku mendengar beliau berkata, termasuk perkara yang mengagumkan ialah seseorang yang sibuk mengarahkan dirinya ke satu arah, namun takdir membawanya ke arah yang lain. Ini kata Imam Syafi'i, ini aneh dalam kehidupan ini. Kadang kita plan pergi ke kanan, takdir membawa kita ke kiri. Selalu berlaku macam tu. Dan kebanyakan yang kita plan memang selalu tak menjadi, ya kan? Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjadi. Justru planning, tapi planning ditutup dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Rabi berkata, aku turut mendengar Syafi'i berkata, siapa yang dikalahkan oleh cinta dan syahwat dunia, dia akan menyembah ahli dunia. Siapa yang redha dengan yang cukup, hilang sifat menunduk-nunduk. Tahu tak, pernah tak nampak tuan-tuan, kalau kita nampak ada orang berdiri sambil pegang duit, lalu di sebelah dia ada Ferrari, lalu dia cakap, awak nak jadi macam saya? Wih, kita semua like, nak, cinta dunia tu semua. Orang yang cinta dunia adalah kalau dia nampak orang ahli dunia nak sangat macam tu. Tapi siapa yang ridha dengan yang cukup, kalau dia Allah bagi apa dia saya ridha. Orang yang ridha dengan yang cukup tak akan pernah tunduk kepada siapapun. Tak ada orang boleh injak-injak dia. Sebab apa lagi? Aku paling ridha. Ada seorang ulama besar ahli hadis tuan-tuan, salah seorang guru Imam Al-Bukhari, nama dia Qutaibah Ibn Sa'id Abu Raja Al-Baghlani. Dia ni kalau mengajar tuan-tuan, dia mengajar semua orang kaya miskin sama depan dia. Kaya miskin sama. Letak duduk di bawah, tak ada orang kaya. Kalau nak mengaji, datang ke majlis, bukan saya datang ke rumah awak. Itu kaedah dia. Satu hari ada raja, anak raja dari anak raja dari kerajaan Afghanistan, Jabal, datang ke rumah dia, ketuk pintu. Dia cakap, "Assalamualaikum." "Salam, siapa ni?" "Saya anak raja. Awak diminta untuk datang ke istana untuk mengajarkan anak saya mengaji." Apa kata Qutaibah? "Minta maaf, kalau anak awak nak mengaji, datang ke majlis saya, bukan saya datang ke rumah awak." Dia cakap, "Awak berani menolak ucapan perintah seorang anak raja?" Orang ini cakap pada Qutaibah, "Awak berani menolak permintaan seorang anak raja?" Qutaibah kemudian masuk ke dalam rumah, dibawa roti kering dia yang dia makan. Dia cakap, "Aku ni tak perlu dunia apa-apa, aku cukup roti kering macam ni. Kalau aku cukup dengan yang macam ni, apa yang boleh dibuat oleh anak raja kepada aku? Nak potong supaya aku tak dapat gaji, aku memang tak makan gaji. Nak potong subsidi, aku tak terima subsidi pun, aku cukup dengan perkara kecil ni." Siapa yang cukup dengan yang sikit, tak akan tunduk-tunduk pada siapapun. Ini berlaku juga pada Imam Nawawi. Satu ketika raja yang sangat hebat, yaitu Zahiruddin Baibars, dia nak dia berperang, lalu dia nak letakkan ambil duit rakyat untuk membiayai perang dia. Panggil suruh ulama datang untuk minta fatwa, benarkan pandangan tuan raja ni. Semua
cakap setuju. Kecuali Imam Nawawi, dia bangkit, dia cakap Tuan Raja ini tak betul. Tuan Raja tak boleh ambil duit daripada rakyat, melainkan selepas Tuan Raja ambil semua duit daripada keluarga Tuan Raja ni, yang banyak-banyak ni, yang hidup mewah ni, ambil duit mereka semua untuk biaya perang. Kalau habis, baru ambil duit rakyat. Raja marah sangat kepada Imam Nawawi. Lepas majlis tu dipanggil menteri dia cakap apa? Siapa yang tadi cakap tu? Nawawi ya. Minta dia supaya gaji dia potong. Jangan kasih duit lagi daripada kerajaan. Menteri itu malu-malu cakap, Tuan Raja memang dia tak terima apa-apa pun daripada kerajaan. Duit tak terima apa-apa. Cuma apa yang nak dipotong? Nah, that's why kata Imam Syafi'i, siapa yang cukup dengan yang sikit, dia tak akan menunduk-nunduk. Tapi siapalah yang boleh buat macam ni, tuan-tuan? Orang zuhud dia boleh buat macam ni. Kalau kita sangat susah. Al-Rafiq berkata, aku telah mendengar Syafi'i berkata, orang yang tidak memberi manfaat jika bersahabat denganmu, usah bersedih apabila dia menjadi musuhmu. Dulu kalau dia jadi kawan pun tak pernah bantu kita, sekarang jadi musuh, relax dia tuan-tuan, dia tak akan boleh menyakiti kita. Orang yang dulu tak boleh bantu kita, ketika musuh dia tak akan boleh menyakiti kita. Al-Rafiq berkata, aku mendengar Syafi'i berkata kepada penguasa Mesir, perhatikanlah siapa yang menjadi awalmu. Dia yang akan membuatmu dicintai atau dibenci rakyat. Perhatikanlah siapa yang menjadi sekretarismu. Dia yang menampilkan akalmu di hadapan manusia. Jauhilah daripada mengambil harta manusia. Mereka akan banyak berterima kasih kepadamu. Jauhilah terlalu dekat dengan rakyatmu kerana haibahmu akan hilang. Ini nasihat Imam Syafi'i kepada para penguasa, kepada orang yang bekerja di kerajaan. Kata Imam Syafi'i, kalau kita menjadi penguasa, Raja Mesir misalkan, kata Imam Syafi'i, perhatikan siapa menjadi pengawalmu. Mesti engkau pilih baik-baik siapa yang jadi pengawal. Sebab pengawal ni yang akan menjadi gatekeeper. Dia yang jaga orang nak jumpa kita. Kalau dia baik, dia frontliner kita. Kalau dia baik kepada rakyat, rakyat akan cinta kepadamu. Dia akan membuatmu dicintai atau dibenci rakyat. Misalnya tuan-tuan, kita jadi bos di satu syarikat ya. Kita jadi bos di satu syarikat, jadi CEO dalam satu syarikat. Orang yang paling pertama berjumpa dengan customer kita adalah customer service, betul kan? Depan, dia yang paling hadapan. Kalau customer service kita baik, maka orang akan menilai syarikat kita baik. Kalau customer service kita buruk, orang akan menilai syarikat kita buruk. Justru yang paling depan tu paling penting. Paling penting. Saya pernah nampak ada satu syarikat ni tuan-tuan. Orang cakap pada saya, teruk sangatlah ustaz syarikat tu. Kenapa? Kasar sangat. Saya call, dia cakap, siapa ni? Nak jumpa siapa? La ilaha illallah sahib. Sebab yang terima call tu yang akan menentukan baik buruknya syarikat, image kita, betul tak? Justru kata Imam Syafi'i, kena jaga siapa orang yang paling awal, yang paling depan. Dia akan menentukan sama ada kita baik atau buruk. Kadang bos baik tapi yang bawah tu buruk. Karena salah orang, jadi rusaklah syarikat tersebut. Al-Rafiq berkata, aku mendengar Syafi'i berkata, sifat bertenang lebih membantu daripada para penyokong. Perkara pertama yang didapati oleh orang yang tenang ialah orang ramai akan membantu dirinya untuk mengalahkan orang jahil. Sifat bertenang maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita dimusuhi orang lain, kita tenang, relax, jangan bising, jangan buat perkara yang tidak baik. Sifat ni yang akan membantu kita. Kalau kita dijahati, difitnah orang lain, kita relax, tenang, maka orang ramai akan bela kita. Orang ramai sendiri, kita tak payah cakap pun, orang akan bantu kita sebab dia tahu kita orang baik. Ya tak? Justru kata Imam Syafi'i, sifat bertenang lebih membantu daripada para penyokong. Walaupun ramai penyokong, lebih baik kita punya sifat yang tenang. Jangan cepat emosional, jangan cepat melatah dan lain sebagainya. Beliau berkata, aku mendengar beliau berkata, sangka baik kepada masa akan merubah nikmat. Beliau lalu mengucapkan syair, engkau bersangka baik dengan masa ketika ia baik. Engkau tidak bimbang takdir akan membawa keburukan. Malam-malam selalu menjagamu, justru engkau tertipu. Dalam kejenihan malam terkadang berlaku kekeruhan. Sangka baik kepada masa maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita tengah di atas, kita kena selalu ingat satu hari nanti kita boleh jatuh ke bawah. Jangan selesa di atas. Kalau kita tengah berjaya, jangan selesa di tempat tersebut. Ingat satu hari nanti kita akan jatuh juga.
Kalau kita tengah terkenal sekarang, tengah ramai pengikut, jangan selesa di tempat ni. Satu hari engkau akan jatuh dan orang tak akan kenal kita. Justru kita kena selalu ingat ketika senang, ingat ketika susah. Gitu kan Islam ajarkan. Ingat susah ketika senang. Jangan kita selalu merasa ketika senang selama-lamanya. Mustahil ada orang senang selama-lamanya. Mesti akan ada perubahan. Sebab dunia ini selalu sifatnya begitu, berubah selalu. Satu hari tuan-tuan, ada seorang raja datang. Ini ceritakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Ada seorang raja, dia punya seorang wazir, seorang ahli hikmah, orang yang pandai, cerdik pandai di kerajaannya. Raja ni cakap kepada ahli hikmah ni, tolong buatkan sesuatu bagi saya. Kalau saya senang, saya tak lupa diri. Kalau saya susah atau saya tengah susah, saya tak putus asa. Buatkan sesuatu yang membuat saya punya sifat macam tu. Orang cerdik pandai ini tuan-tuan balik ke rumah, dia fikir apa yang kena dibuat ni. Yang mana kalau saya buatkan sesuatu, kalau raja senang dia tak lupa diri, kalau ketika susah dia tak putus asa. Akhirnya dia come out dengan satu idea. Balik lagi datang ke raja, dia bagi dia satu cincin tuan-tuan. Cincin biasa saja. Tapi yang luar biasa adalah tulisan dalam cincin tu. Dia cakap, Tuan Raja pakai selalu cincin ni. Kalau Tuan Raja tengah senang, tengok cincin ni, hilang perasaan angkuh dan sombong. Dan kalau Tuan Raja tengah bersedih, ingat, tengok cincin ni, hilang insyaAllah kesedihan tersebut, tak akan ada putus asa. Apa tulisan cincin ni tuan-tuan? Tulisannya ringkas saja, iaitu bertulis, ini pasti berakhir. Ini pasti berakhir. Jadi kalau kita tengah happy sangat, tengok cincin tu, ini pasti berakhir, betul lah. Satu hari akan berakhir nih. Ya kan, tengah happy sangat. Juga ketika susah nanti, kena musibah berat menimpa kita, tengok cincin, ini pasti berakhir. Iya betul juga. Satu hari akan berakhir lah. Kita kena sabar. Sesusah apapun pasti akan berakhir. Tengoklah, saya cadangkan tuan-tuan, apa kata kita buat produk sunnah tu? Cincin ini pasti berakhir. Beliau berkata, aku mendengar beliau berkata, sesiapa yang mengharapkan pemberian orang bakhil dan pendosa, hukumannya adalah tidak mendapat apa yang diharapkan. Kalau nak mengharap minta kepada pada seorang, jangan minta kepada orang bakhil, jangan minta kepada orang jahat. Kita minta kepada orang jahil, sama saja kita minta untuk tidak dibagi. Gitu juga kalau kita minta kepada orang jahat, sama aja kita minta untuk tidak dibagi. Orang jahat ni macam apa tuan-tuan? Orang jahat adalah orang yang kalau dia membagi mesti ada ada sesuatu di sebalik tu. Kalau kita terima pemberian tersebut, kita malah terikat. Kita malah lebih susah daripada dia. Susah nak lepaskan diri daripada dia. Itu namanya orang jahat. Dia setiap memberi sesuatu mesti ada makna, mesti ada udang di dalam jemput-jemput tuan-tuan. Nah, ini orang jahat. Kalau orang bakhil dia memang tak nak bagi dah. Justru kalau kita minta sesuatu kepada orang bakhil, sama aja kita tak akan minta untuk tidak dibagi. Begitu juga kita mengharapkan sesuatu dari orang jahat, maknanya kita menyusahkan diri sendiri. Al-Rabi' berkata, aku mendengar Syekh yang berkata bagaimana memiliki sifat zuhud jika seseorang tidak mengetahui nilai akhirat. Bagaimana selamat daripada dunia jika dia sangat tamak. Bagaimana selamat daripada manusia jika dia selalu mengganggu dengan lidah dan tangannya. Bagaimana bercakap dengan hikmah jika dia tidak mengharapkan Allah dengan ucapannya. Nah, ini ucapan Imam Syafi'i sangat baik tuan-tuan. Bagaimana memiliki sifat zuhud jika kita sendiri tidak tahu apa itu akhirat. Mustahil kita boleh hidup zuhud kalau kita tak tahu akhirat lebih baik daripada dunia. Ini kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, adna darajatil faqih an ya'lama annal akhirah khairun minad dunya. Serendah-rendah darjat pakar agama faqih. Jadi faqih itu tuan-tuan orang yang pakar dalam fiqh kan. Pakar dalam fiqh, kata Imam Ghazali, silap. Orang yang faqih bukan orang yang pakar dalam fiqh, dia punya PhD dalam syariah. Tak. Akan tapi orang yang pakar faqih adalah paling rendah dia tahu akhirat lebih baik daripada dunia. Itulah orang faqih. Sebab agama ajarkan kita macam tu. Paling basic dalam agama kita tuan-tuan. Apa dia? Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau ada orang belajar agama
tapi dia masih merasa dunia lebih baik daripada akhirat, dia belum belajar agama. Dia belum belajar agama, dia cuma belajar huruf-huruf berkenaan dengan agama tu. Padahal agama sama sekali tak ada kena-mengena dengan dia. Orang yang belajar agama paling basic tuan-tuan adalah dia tahu akhirat lebih baik daripada dunia. Maknanya nanti kalau dia jadi seseorang, misalkan jadi ustaz, fatwa dia akan mementingkan akhirat daripada dunia. Lalu kalau dia jadi pemimpin, dia tahu polisi dia mesti mementingkan akhirat daripada dunia. Kenapa? Basic orang beragama tahu bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Inilah asas zuhud. Zuhud tuan-tuan bukan bermakna kita tak punya duit, bukan kita tak punya harta, silap. Zuhud maknanya adalah kita meyakini akhirat lebih baik daripada dunia. Justru dia gunakan duit tersebut untuk akhirat, dia invest untuk akhirat. Nah, orang yang zuhud ni tuan-tuan dalam sejarah Islam kita, orang yang terkenal zuhud bukan bermakna bukan orang yang miskin. Sebaliknya, orang yang terkenal zuhud dalam Islam adalah orang yang berkuasa secara politik dan kaya bahkan jutawan. Siapa dia? Pertama, Umar bin Abdul Aziz. Dia terkenal di kalangan umat Islam orang yang paling zuhud. Orang paling zuhud dalam sejarah Islam antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz. Siapa dia? Khalifah. Orang number one dalam kerajaan Islam, tapi zuhud. Bermakna apa? Zuhud bukan bermakna kita menjauhkan diri daripada dunia, menjauhkan diri daripada politik, menjauhkan diri daripada jawatan, tak. Tapi kita gunakan dunia, jawatan dan kuasa kita untuk akhirat. Itulah zuhud. Yang kedua, tokoh zuhud dalam Islam tuan-tuan, antara orang pertama yang menulis Kitabuz Zuhud adalah seorang ulama bernama Abdullah ibn Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak antara orang pertama menulis kitab zuhud. Dan siapa Abdullah bin Mubarak? Dia orang jutawan dan orang kaya. Dan ini menunjukkan bahwa zuhud bukan bermakna miskin, tapi kaya pun boleh zuhud. Tapi dia mesti gunakan kekayaan dia untuk akhirat. Dia invest untuk akhirat. Dia tahu nilai akhirat, itulah dapat zuhud. Kata Imam Syafi'i, macam mana you dapat zuhud kalau you tak tahu akhirat lebih baik daripada dunia? Mustahil. Tak mungkin. Bagaimana selamat daripada dunia jika dia sangat tamak? You nak selamat dari dunia, masuk ke akhirat, masuk surga, tapi pada masa yang sama you tamak sangat dengan dunia, mustahil selamat dari dunia. Dunia ini mengandungi banyak perangkap. Tak akan kita selamat kalau kita masih cinta dan tamak kepada dunia. Bagaimana selamat daripada manusia jika dia selalu mengganggu dengan lidah dan tangannya? Kita ingin orang lain tak ganggu kita, tapi kita sendiri ganggu orang lain. Macam mana? Mustahil kan? Kita tak ingin orang memfitnah kita, membuka aib kita. Pada masa yang sama kita suka membuka aib orang. Mustahil kita boleh selamat. Kata pepatah orang Arab cakap macam mana tuan-tuan? Kalau rumah kita terbuat daripada kaca, jangan baling rumah orang dengan batu. Faham ke tak faham tuan-tuan? Kalau rumah kita sendiri terbuat daripada kaca, jangan baling rumah orang dengan batu. Kenapa? Kalau kita baling orang, confirm orang balas baling. Rumah kita kaca pula, hancurlah. Justru kalau kita sendiri tahu kita banyak kekurangan, jangan suka celak orang lain sebab dia akan celak kita. Habislah kita kalau dicela sebab kita banyak kekurangan. Bagaimana bercakap dengan hikmah jika dia tidak mengharapkan Allah dengan ucapannya? Kita nak ucapan kita berhikmah. Hikmah ni apa tuan-tuan? Hikmah ni masuk ke dalam hati dan kekal dalam hati tersebut, merubah orang yang mendengar. Itu namanya hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak ucapan kita ni boleh merubah orang, maka kita mesti mengharapkan Allah dengan ucapan kita. Kalau kita bercakap mengharapkan dunia, jangan harap ucapan kita berhikmah. Kalau kita bercakap berdakwah karena harapkan dunia, jangan harap dakwah kita merubah orang lain. Sebab yang boleh merubah orang adalah yang keluar daripada yang mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syafi'i pernah ditanya tentang satu masalah, lalu beliau terdiam.
Seseorang berkata, mengapa engkau tidak menjawabnya? Beliau menjawab, aku ingin memastikan terdahulu sama ada lebih baik diam ataupun menjawab. Tengok Imam Syafi'i, sebelum menjawab soalan dia pikir dulu, soalan saya baik ke tak baik kalau saya jawab nih. Lebih baik saya cakap ke lebih baik saya diam. Ini selalu jadi habit kita sepatutnya tuan-tuan. Sebelum mengucapkan sesuatu perkara kena pikir dulu, kata orang Penang, pikir. Kita kena pikir dulu betul-betul sama ada ucapan saya ini baik ke tak. Ingat tuan-tuan, satu kalimat boleh membunuh orang, boleh menghidupkan orang. Saya ulang berkali-kali dalam majlis saya berkenaan dengan pembacaan Arba'in Nawawi dan lain-lain. Kita belum pernah Arba'in Nawawi kita baca sini ya. Nanti suatu hari kita boleh khatamkan Arba'in Nawawi. Nah, ucapan ni tuan-tuan, kalimat ni bukan setakat himpunan kalimat, kata-kata dan huruf saja. Ingat, ucapan boleh membunuh, ucapan boleh menghidupkan orang. Kalau ucapan kita ragu-ragu kita sama ada dia boleh dapat mengganggu orang atau tak, sebaiknya jangan cakaplah. Ada seorang ulama bernama Sulaim Al-Bukhari, salah seorang tokoh kebangkitan Islam di Damsyik satu ketika dahulu, abad tahun 60-an atau 50-an lah tuan-tuan. Dia terkenal, ramai murid dia di Damsyik. Dia juga membangkitkan ilmu di sana. Tapi hairannya tak ada satupun buku yang pernah dia tulis. Padahal ilmu banyak, ramai pengikut. Saya ilmu sikit juga pengikut, dah ada 10 biji buku keluar. Dia ilmu banyak tapi tak tulis buku. Orang ramai pun hairan, kenapa dia tak tulis buku? Ada orang tanya pada dia, wahai Imam, kenapa awak ni tak tulis buku? Tak ada tulisan yang pernah awak tulis. Apa dia cakap tuan-tuan? Sebenarnya saya dulu rajin menulis waktu masih sekolah rendah lagi. Masih kecil tuan-tuan, dia genius. Masih kecil, dia sudah belajar ilmu agama yang banyak. Dan dia paling suka ilmu yang paling susah, yaitu ilmu mantik. Tahu ilmu mantik tuan-tuan? Ilmu mantik, logik, Aristotelian, salah satu cabang daripada falsafah paling berat ilmu ni. Tapi dia pakar dalam ilmu tu ketika masih sekolah rendah lagi. Lalu dia tulis satu buku tentang ilmu mantik. Dia tulis satu buku tentang ilmu mantik, masih kecil lagi tuan-tuan. Lalu dia bawa jumpa dengan gurunya. Dia ingat gurunya akan puji dia, pandainya murid aku. Apa yang berlaku? Dia kasih buku tu ke gurunya, guru dia tengok, tak baca pun buku tu. Dia terus koyak-koyak buku ni depan dia. Lalu dia cakap apa? Awak tak tahu diri. Masih kecil, masih mentah nak tulis buku pula. Apa yang berlaku tuan-tuan? Sampai tua dia tak nak tulis buku lagi. Kalimat boleh membunuh orang, dan sekarang ni telah membunuh potensi orang. Betul tak? Umat Islam yang sepatutnya ambil manfaat daripada beliau hilang karena ucapan seorang guru yang mematahkan semangat seorang murid. Justru tuan-tuan, jangan underestimate ucapan kita. Kadang ucapan kita boleh membantutkan semangat orang lain. Justru ada nasihat daripada guru-guru kami di Syria dan tempat lain. Beliau mengatakan apa? Kalau ada seorang murid datang ke kita, dia nak belajar tapi dia terlalu bersemangat. Kadang ada orang bersemangat kan? Ustaz, saya nak mengaji Ustaz. Okey, ngaji apa? Saya nak mengaji kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Padahal nahwu pun belum lepas lagi tu. Bahasa Arab pun tak mampu lagi. Tapi nak tinggi-tinggi baca kitab yang besar-besar. Kata guru kami cakap, jangan cakap ke dia, awak tak tahu diri ya. Nahwu pun tak tahu, bahasa Arab tak tahu, nak belajar kitab tafsir besar-besar. Kalau kita cakap macam tu, hilang semangat dia. Tak nak belajar lagi dah. Tapi apa yang kita kena cakap? Pelan-pelan kita kena didik dia. Awak nak belajar kitab tafsir? Bagus tu. Bagus, kitab tafsir yang besar tu Fakhruddin Razi yang 10 jilid tu. Ya, bagus. Bagus, tapi kita mula yang kecil-kecil dulu boleh tak? Kita mula nahwu dulu pelan-pelan. Nanti supaya kita lebih faham ucapan imam yang besar-besar ni, kita mulai kecil-kecil. Semangat macam pelan-pelan tuan-tuan. Jangan sampai kita potong semangat dia habis keinginan dia. Sebab kalimat sekali lagi boleh mematikan orang, boleh mematikan
potensi orang. Justru jaga baik-baik kalimat yang kita ucapkan. Syafi'i berkata, siapa yang mendakwa bahawa hatinya menghimpunkan antara cinta dunia dan cinta pencipta, maka dia telah berdusta. Kita cinta Allah, kita tak akan cinta dunia. Kita cinta dunia, kita tak akan cinta Tuhan. Justru dusta kalau ada orang cakap, saya ni cinta Allah, tapi kita nampak dia cinta dunia. Wih, ini berdusta ni tuan-tuan. Kalau cinta Allah, dia akan cinta akhirat, ya tak? Dan cinta akhirat maknanya dia tak cinta dunia. Dan orang yang cinta dunia tak akan pernah cinta pada akhirat. Dunia dan akhirat ni macam apa namanya tuan-tuan, macam isteri yang tak dua madu yang tak pernah akur tuan-tuan. Kita ambil salah satu, dia marah. Jadi kita kena pilih salah satu saja. Tak boleh kita himpun dua-dua ni. Siapa yang cinta Allah, dia tak akan cinta dunia. Siapa cinta dunia, maka dia tak akan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kematian dan usia Imam Syafi'i. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan bin Rusyaid memberitahu kami, Muhammad bin Yahya bin Adam memberitahu kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muazzin memberitahu kami, Syafi'i tiba di Mesir pada tahun 200 Hijrah. Beliau meninggal pada hari Khamis di waktu malam dalam usia 25 tahun. Pada hari terakhir bulan Rejab tahun 204 Hijrah. Beliau sering mewarnai rambut dan janggutnya dengan inai berwarna merah. Khalaf memberitahu kami, Al-Hasan bin Rusyaid memberitahu kami, Al-Husain bin Muhammad Ad-Dahhab memberitahu kami, aku mendengar Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi berkata, Syafi'i wafat pada malam Jumaat. Kami menguburkan beliau pada hari Jumaat selepas asar pada hari terakhir bulan Rejab tahun 204 Hijrah. Imam salat ke atas beliau adalah As-Sari bin Al-Hakam, penguasa Mesir. Jadi Imam Syafi'i meninggal pada bulan ni tuan-tuan, bulan Rajab. Tapi akhir bulan Rajab pada malam Jumaat. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan bin Rusyaid memberitahu kami, Muhammad bin Yahya Al-Farisi memberitahu kami, aku mendengar Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam berkata, Syafi'i meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Beliau berkata, Al-Hasan bin Rusyaid memberitahu kami, Ubaidullah bin Ibrahim Al-Muqri memberitahu kami, Al-Hasan bin Muhammad Al-Za'farani memberitahu kami, Abu Uthman bin Asy-Syafi'i berkata kepadaku, ayahku meninggal dunia pada usia lagi 58 tahun di Mesir. Kami meriwayatkan daripada Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Sabbah Al-Za'farani, apabila Asy-Syafi'i hendak keluar dari Iraq ke Mesir, beliau mengucapkan syair, wahai saudaraku, jiwaku tergerak ke Mesir, walaupun terpisahkan oleh jarak dan padang pasir. Demi Allah, aku tak pasti sama ada kepada kejayaan dan kekayaan aku melangkah ataukah ke dalam kubur. Az-Za'fari berkata, demi Allah, beliau melangkah kepada kedua-duanya. Kami turut meriwayatkan daripada Ibnu Abdul Hakam dan Hamalah bin Yahya bahawa kedua-duanya turut mengatakan, demi Allah, beliau melangkah kepada kedua-duanya. Jadi Imam Syafi'i ketika berpindah dari Iraq ke Mesir, beliau sendiri merasakan, beliau mengatakan, saya pindah ke Mesir ni untuk meraih kejayaan ataukah nak mati di sana. Nah, dia ingat antara dua perkara ni. Tapi murid-murid beliau mengatakan, ternyata Imam Syafi'i dua-dua dapat di Mesir, yaitu dapat kemasyhuran di Mesir, meninggal juga di Mesir. Tulisan pada lisan Asy-Syafi'i. Al-Hasan bin Rusyaid berkata, aku membaca tulisan yang terdapat pada batu nisan yang terletak di kepala kubur Asy-Syafi'i. Ini adalah persaksian Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafiq bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Al-Humaysa bin Al-Nabad bin Ismail bin Ibrahim Khalil Ar-Rahman. Selawat Allah tercurah kepada Nabi kita dan ke atas Ibrahim dan seluruh Nabi dan Rasul. Beliau bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Murid-murid Asy-Syafi'i yang mengambil ilmu, menulis kitab, mempelajari fiqh dan menyalahi sesetengah pandangannya. Murid-murid di Mekah. Antara tokoh ahli Mekah yang mengambil ilmu daripada beliau ialah Abu Bakar Al-Humaydi. Beliau adalah rakan beliau di Majlis Sufyan bin Uyainah. Beliau adalah Abdullah bin Zubair bin Abdullah bin Humaid bin Zuhaid bin Al-Haris bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Qurashi Al-Asadi. Beliau termasuk dalam kalangan fuqaha muhadithin yang bijak dan thiqah, juga hufaz yang amanah. Jadi yang pertama adalah Abu Bakar Al-Humaydi. Sekarang kita bincang tuan-tuan berkenaan dengan murid-murid direct Imam Syafi'i.
Ini adalah tabaqah pertama daripada fuqaha mazhab Syafi'i. Mereka adalah murid-murid yang mengambil ilmu langsung daripada Imam Syafi'i. Yang pertama yang ada di Mekah. Jadi murid-murid Imam Syafi'i dibagi menjadi 3, murid di Mekah, murid di Baghdad, dan murid di Mesir. Kalau kita nanti kenal dalam mazhab Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid. Teman-teman. Qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim maknanya adalah pandangan Imam Syafi'i yang lama. Qaul jadid adalah pandangan Imam Syafi'i yang baru. Yang baru maknanya adalah pandangan Imam Syafi'i yang ada di Mesir. Kalau qaul qadim maknanya adalah pandangan Imam Syafi'i yang sebelum pergi ke Mesir, yaitu di Mekah dan di Baghdad. Nah, nanti kita akan tengok para ulama mazhab Syafi'i mengatakan semua pandangan Imam Syafi'i kalau bertembung antara qadim dan jadid, maka kita ambil yang jadid. Jadi kalau ada pandangan Imam Syafi'i mengatakan di Mesir perkara ini halal, di Baghdad kata ini haram misalkan, mana satu kita ambil? Maka kita ambil pandangan yang di Mesir sebab dia yang jadid, yang baru. Melainkan dalam beberapa perkara saja. Saya dah tulis dan jelaskan dalam buku saya Fiqh Hadis Imam Syafi'i. Siapa yang nak belajar mazhab Syafi'i kena tahu basic perkara ni antara qaul qadim dan qaul jadid. Dan qaul qadim sekali lagi adalah riwayat daripada murid Imam Syafi'i di Mekah dan di Baghdad. Siapa mereka? Pertama di Mekah adalah Abu Bakar Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Beliau ni tuan-tuan adalah murid guru Imam Bukhari yang paling hebat. Abu Bakar Al-Humaidi ni. Itu sebabnya Imam Bukhari membuka kitab Sahih Bukhari dengan menyebutkan hadis daripada beliau. Daripada Abu Bakar Al-Humaidi. Hadis pertama dalam Sahih Bukhari hadis apa? Hadis niat. Innamal a'malu bin niyat, itu diriwayatkan Imam Bukhari daripada Abdullah bin Abu Bakar Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Dia guru Imam Bukhari yang paling hebat. Pada masa yang sama beliau juga murid Imam Syafi'i. Beliau mengambil ilmu daripada Ibnu Uyainah dan merupakan murid yang paling pakar. Beliau juga memiliki riwayat daripada Waqi', Abu Muawiyah dan ramai lagi. Ahmad bin Hanbal sangat memuliakan beliau dan melebihkannya ke atas semua murid Ibnu Uyainah. Ahmad bin Hanbal ditanya siapakah yang lebih kuat apabila meriwayatkan daripada Ibnu Uyainah, Ali ibn Madini ataukah Al-Humaidi? Beliau menjawab Al-Humaidi orangnya. Beliau manusia yang paling menguasai hadis Ibnu Uyainah dan yang paling kuat hafalannya. Al-Humaidi wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 219 Hijrah. Termasuk murid Asy-Syafi'i di Mekah ialah Abu Ishaq Ibrahim bin Abdullah bin Muhammad bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i Al-Muttalibi, anak bapa saudara beliau. Beliau meriwayatkan daripada Ibnu Uyainah dan lain-lain. Beliau thiqah dan hafiz dalam hadis. Keilmuan beliau dalam fiqh tidak banyak tersebar. Beliau meletak di Mekah dan wafat di negeri ini pada tahun 237 Hijrah. Beberapa orang meriwayatkan daripadanya. Juga Abu Bakar Muhammad bin Idris Warraq, penulis hadis bagi Al-Humaidi. Beliau sangat disegani dan thiqah. Usia beliau sama dengan Al-Humaidi dan berfungsi guru besar yang sama. Beliau melazimi Asy-Syafi'i dan mengambil ilmu daripadanya. Aku tidak tahu tahun kematian beliau. Juga Abu Al-Walid Musa bin Abi Al-Jarud bin Imran. Beliau melazimi Asy-Syafi'i, menyalin buku-bukunya dan mempelajari fiqh daripadanya. Beliau pernah terlibat perdebatan secara bertulis dengan Daud bin Ali berkenaan masalah qiyas. Daud menulis surat balasan kepadanya yang membatalkan qiyas. Aku tidak tahu tahun wafat beliau. Daud bin Ali tuan-tuan adalah pengasas mazhab Zahiri. Tuan-tuan tahu ada 5 mazhab dalam Ahlussunnah wal Jamaah dalam fiqh ni. Pertama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Satu lagi sebenarnya adalah mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri diasaskan oleh Daud bin Ali Az-Zahiri. Apa perbezaan Daud bin Ali Az-Zahiri, mazhab Zahiri dengan mazhab yang lain? Yang paling penting adalah mazhab Zahiri tidak mengambil qiyas. Dia hanya ambil Quran Sunnah saja. Quran Sunnah, qiyas tak diamalkan. Quran Sunnah Ijma', Quran Sunnah Ijma', qiyas tak diamalkan menurut dia. Jadi tak ada qiyas dalam perkara-perkara agama. Nah, ini kemudian dinafikan oleh para ulama dari 4 mazhab. Bahkan yang paling keras adalah Imam Ibn Salah. Beliau mengatakan bahwa orang yang menafikan qiyas tidak layak disebut sebagai alim, sebab dia menafikan qiyas. Qiyas adalah salah satu sumber dalam hukum. Oleh karena dia menafikan, maka tidak dikira sebagai orang alim, kata Ibn Salah. Akan tapi kebanyakan para ulama tetap mengiktiraf Daud bin Ali sebagai ulama yang hebat.
dan beliau adalah pengasas mazhab yang diiktiraf. Tapi sekarang mazhab Zahiri sudah tak ada lagi. Yang ada selepas Daud bin Ali ada lagi tokoh lain yang menyebarkan mazhab Zahiri, yaitu Imam Ibn Hazm. Ibn Hazm Al-Zahiri kan, dia juga termasuk orang yang membela mazhab Zahiri. Tapi sekarang selepas banyak perbincangan para ulama daripada 4 mazhab, mazhab Zahiri ini sudah pupus dan tidak diamalkan lagi. Mereka di atas adalah murid-murid yang mengambil ilmu daripada Asy-Syafi'i di Mekah. Mereka penyokong mazhab beliau sebelum kepergiannya ke Baghdad. Murid-murid di Baghdad, antara kalangan yang belajar dan mengambil fiqh daripada Asy-Syafi'i di Baghdad ialah Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad bin Sabbah Al-Bazzar Az-Za'farani. Dikatakan tiada orang pada zaman itu yang lebih fasih, lebih baik lidahnya, lebih menguasai bahasa Arab dan qiraat daripada beliau. Oleh sebab itu murid-murid Asy-Syafi'i sepakat memilih beliau untuk membaca di hadapan Asy-Syafi'i. Jadi yang murid-murid Baghdad, Imam Syafi'i di Baghdad antara lain adalah Az-Za'farani. Imam Za'farani ini ajaib, tuan-tuan. Dia terkenal orang yang paling fasih lidahnya, pada masa yang sama paling handsome wajahnya, pada masa yang sama juga tak pernah cakap buruk tentang orang lain. Imam Za'farani ini, dia tak pernah gibah orang lain, tak pernah mencela orang lain, tak pernah fitnah orang lain. Zaman sekarang perlu kita hidupkan sunnah nih. Zaman sekarang orang baru belajar ilmu sikit dah salahkan semua orang kan. Seluruh dunia salah semua di mata dia. Tapi Imam Za'farani tak. Dia banyak ilmu, dia fasih, ilmu tinggi kan, tapi satu perkara yaitu tak pernah mencela orang lain sama sekali. Hebat dia. Pada awalnya beliau memilih mazhab ahli Iraq. Beliau lalu meninggalkannya dan beralih kepada Asy-Syafi'i. Beliau thiqah dan disegani. Beliau membacakan di hadapan Asy-Syafi'i semua buku karangan beliau sebanyak hampir 30 juz, buku kecil. Beliau turut menyalin buku-buku tersebut. Kumpulan buku-buku itu terkenal dengan sebutan Al-Baghdadi atau mazhab qadim. Buku-buku Asy-Syafi'i di Mesir dikenali dengan sebutan mazhab jadid. Az-Za'farani membacakan buku-buku Asy-Syafi'i untuk orang ramai di Baghdad. Tiada seorang pun yang membaca di hadapan Asy-Syafi'i di Baghdad selain beliau. Beliau wafat pada tahun 260 Hijrah. Beliau juga pernah mengambil hadis daripada Ibnu Uyainah. Jadi kalau kita sebut mazhab qadim Imam Syafi'i, maknanya adalah riwayat Imam Za'farani juga. Imam Za'farani yang himpun semua pandangan Imam Syafi'i di Baghdad. Lepas pindah ke Mesir, nanti orang yang sering meriwayatkan daripada Imam Syafi'i mazhab jadid dia adalah Rabi' bin Sulaiman dan Al-Buwaiti juga Al-Muzani. Yang ada di Baghdad adalah Imam Za'farani. Juga Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Karabisi. Beliau sangat alim dan penulis yang teliti. Semua fatwa sultan selalu merujuk kepada beliau. Beliau juga seorang tokoh pemikir dan pakar berdebat. Beliau memiliki sikap angkuh yang sangat besar. Pada awalnya beliau mengikut mazhab Al-Iraq. Apabila Asy-Syafi'i tiba dan beliau membaca buku-bukunya, Al-Karabisi beralih kepada mazhab beliau dan semakin tinggi kemuliaannya. Beliau menulis banyak buku sebanyak hampir 200 kitab. Antara beliau dan Ahmad bin Hanbal terikat persahabatan yang erat. Akan tetapi selepas beliau menyalahi pandangan Ahmad berkenaan status Al-Quran, persahabatan itu berubah menjadi permusuhan. Kedua-duanya saling mencela satu sama lain. Demikian kerana Ahmad bin Hanbal berkata, siapa yang mengatakan bahawa Al-Quran makhluk, maka ia Jahmi. Siapa yang mengatakan bahawa Al-Quran kalamullah dan tidak mengatakan makhluk ataupun bukan makhluk, maka ia Waqifi. Siapa yang mengatakan pengucapanku dengan Al-Quran adalah makhluk, maka ia ahli bid'ah. Adapun Al-Karabisi, Abdullah bin Kullab, Abu Saud, Daud bin Ali dan rakan-rakan mereka sepakat mengatakan Al-Quran yang difirmankan oleh Allah adalah salah satu sifatnya. Dia tidak boleh disifatkan makhluk. Akan tetapi bacaan dan ucapan seseorang apabila melafazkan Al-Quran adalah usaha dan perbuatan beliau. Dia adalah makhluk dan penceritaan kalam Allah. Dia bukanlah Al-Quran yang difirmankan oleh Allah dengannya. Mereka menyerupakan perkara ini dengan pujian dan syukur kepada Allah. Ucapan ini bukan Allah. Justru sebagaimana diberi pahala untuk pujian dan syukur juga tahlil dan takbir, maka begitu juga bacaan Al-Quran. Daud dalam kitab Al-Kafi menyatakan bahawa yang demikian ini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Murid-murid Asy-Syafi'i menafikan perkara tersebut dan berkata ini pandangan yang silap. Asy-Syafi'i tidak pernah mengatakannya. Kalangan Hanbaliyah, pengikut Ahmad bin Hanbal, memulaukan dan membid'ahkan Husain Al-Karabisi. Mereka mencela beliau dan setiap orang yang sependapat dengannya.
Husain Al-Karabisi meninggal dunia pada tahun 256 Hijrah. Jadi ini bincang kenaan dengan semula Imam Ahmad dengan Karabisi kawan baik, akrab, sama-sama belajar daripada Imam Syafi'i di Baghdad. Akan tapi selepas berlaku insiden yaitu berkenaan dengan akidah sama ada Al-Quran makhluk atau bukan, kita dah bincang tadi tuan-tuan, yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk adalah Mu'tazilah atau Jahmi. Jahmi adalah Mu'tazilah. Al-Sunnah Jamaah semua mengatakan bahawa Al-Quran bukan makhluk. Nah justru apabila berlaku khilaf antara kedua-duanya, jadilah permusuhan antara Imam Ahmad dengan Al-Karabisi, dan masing-masing mencela satu sama lain. Imam Al-Karabisi mencela Imam Ahmad, dan Imam Ahmad mencela juga kepada Al-Karabisi. Tapi tetap tuan-tuan, yang paling kuatlah Imam Ahmad. Ramai kemudian orang yang memulaukan Karabisi dan yang sependapat dengannya. Juga Abu Sa'ud Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi, pada asalnya beliau berpegang pada mazhab Al-Iraq. Beliau lalu belajar daripada Asy-Syafi'i dan membaca semua kitabnya. Beliau memiliki karya tulis yang banyak berkenaan ikhtilaf dan berhujjah untuk pandangan yang menjadi pilihannya. Beliau termasuk dalam kalangan fuqaha. Salah satu buku beliau berbincang tentang ikhtilaf Malik dan Syafi'i. Beliau turut menetapkan mazhab pilihan beliau padanya. Dalam kitab ini, beliau sangat memihak kepada Asy-Syafi'i berbanding kepada kitab-kitab yang lain. Abu Sa'ud wafat pada tahun 240 Hijrah. Antara yang belajar daripada Asy-Syafi'i dan mengagungkannya di Baghdad ialah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Beliau datang bersama buku. Kedudukan beliau dalam ilmu dan hadis bukan sesuatu yang asing. Beliau imam semua manusia dalam hadis. Beliau sangat warab, disegani, ahli ibadat, tegar dalam sunnah dan keras ke atas ahli bid'ah. Beliau tokoh yang paling menguasai hadis Nabi SAW. Beliau memiliki pandangan tersendiri dalam fiqh di atas mazhab ahli hadis. Beliau adalah imam mereka. Beliau tidak mengkhaskan dirinya untuk Asy-Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang yang paling pakar dalam hadis, betul tuan-tuan. Beliau hafal jutaan hadis. Jutaan hadis, bukan 1000, 2000, tapi jutaan hadis berada dalam kepala beliau. Dan beliau juga selain kuat berpegang kepada hadis, kuat mengamalkan hadis, dan juga ahli ibadah. Menurut beliau tak ada orang belajar hadis yang tak rajin ibadah. Ada satu ketika seorang laki-laki datang ke rumah Imam Ahmad, lalu menginap di rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad pun terima dia, letakkan dia dalam satu bilik. Lalu Imam Ahmad sediakan satu baldi air untuk dia berwudu di tengah malam. Jadi dia letak baldi air tu di bilik tersebut. Pagi harinya dia bangun, dia pergi ke bilik tamu ini, dia nampak air tu macam tak tersentuh tuan-tuan. Maknanya dia tak guna untuk berwudu di tengah malam tu loh, bertahajud. Lalu kata Imam Ahmad apa? Ya subhanallah, sahibu hadis laisa lahu wirdun bil lail. Masya Allah, kata Imam Ahmad, adakah pelajar hadis yang tak punya wirid di tengah malam? Beliau hairan, beliau nampak orang belajar hadis tapi di tengah malam tak ada wirid khas yang dia amalkan, sama ada tahajud, baca Quran atau zikir atau istighfar tengah malam. Kata Imam Ahmad, mustahil adakah orang belajar agama tapi tak buat tahajud di tengah malam. Belajar hadis pada zaman dahulu maknanya belajar agama tuan-tuan, macam kita ni semua. Kalau Imam Ahmad nampak kita pada hari ini, dia akan hairan. Pelajar agama ada ke buat macam ni? Tidur sepanjang malam tak bangun sampai pagi. Dia tengok kita lebih teruk lagi, lebih hairan lagi. Ada ke pelajar agama tak bangun salat subuh? Dulu dia tengok pelajar agama tak bangun tahajud pun dah hairan dah. Apalagi kalau dia nampak pelajar agama pada hari ini. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, tak ada khilaf. Beliau adalah imam dalam sunnah, imam juga dalam hadis. Dan beliau adalah murid Imam Syafi'i yang sering mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i. Ahmad wafat di Baghdad pada hari Jumaat 12 Rabiul Akhir 241 Hijrah. Ibnu Ali Khaitamah berkata, beliau wafat pada bulan Rajab 241 Hijrah. Salah seorang yang mengambil ilmu daripada Asy-Syafi'i di Baghdad ialah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Meskipun beliau sangat mulia, tinggi darjatnya dan pengetahuannya dalam ilmu bahasa, beliau melazimi Asy-Syafi'i dan menulis buku-bukunya. Beliau berasal dari Baghdad. Beliau memiliki pandangan-pandangan tersendiri dan tidak mengkhaskan dirinya untuk Asy-Syafi'i. Beliau wafat di Mekah pada bulan Muharram tahun 221 Hijrah dalam usia 73 tahun. Salah seorang yang mengambil ilmu daripada Asy-Syafi'i mempelajari fiqhnya dan menulis buku-bukunya di Baghdad ialah Abu Abdurrahman Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Ash'ari Al-Basri. Beliau terkenal dengan gelaran Asy-Syafi'i kerana penguasaan dan pembelaannya kepada ijtihad Asy-Syafi'i.
Beliau berjumpa dengannya di Baghdad. Beliau lalu berdebat untuk membela mazhabnya. Beliau termasuk dalam kalangan ulama yang disegani dan ahli kalam yang bijak dan menguasai masalah-masalah ijma' dan ikhtilaf. Beliau dihormati oleh kalangan sultan dan penguasa. Beliau sangat alim dalam hadis dan asar. Ilmu beliau luas serta sangat menguasai bidang pemikiran, nazar, perdebatan, jadal dan kemampuan bercakap. Beliau orang yang pertama yang menggantikan Asy-Syafi'i di Iraq untuk membela usul mazhab dan pandangannya sehingga beliau terkenal dengan perkara ini. Beliau termasuk 10 orang yang dipilih Al-Ma'mun untuk duduk bersamanya dan berbicara di hadapannya. Beliau menamai mereka sebagai sahabat-sahabatnya serta menetapkan nama-nama mereka dalam diwan untuk itu. Beliau menulis banyak buku yang sangat hebat. Beliau wafat di Baghdad. Termasuk kalangan yang mengambil ilmu daripada Asy-Syafi'i selepas berjumpa dengannya di Baghdad lalu bersamanya lagi di Mekah ialah Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad yang dikenal dengan panggilan Ibnu Rahuyah. Beliau berasal daripada suku Tamim dan keturunan Hanzalah bin Malik bin Zaid bin Manah bin Tamim. Beliau penduduk kota Meru di Khurasan lalu tinggal di Naisabur untuk beberapa lama. Beliau adalah ulama yang disegani dan salah seorang ahli hadis yang hafiz. Beliau sangat disegani. Buku-buku karangan beliau dalam fiqh sangat banyak. Beliau tidak sepenuhnya mengikuti Asy-Syafi'i, akan tetapi beliau membaca dan menulis buku-buku beliau. Beliau memiliki ijtihad tersendiri seperti Abu Saud, walaupun beliau lebih condong kepada kandungan hadis dan mengikut salaf seperti mazhab Ahmad bin Hanbal. Beliau wafat di Naisabur pada 14 Sya'ban 238 Hijrah dalam usia 77 tahun. Tadi kita telah sebutkan bahwa ini adalah Imam Ishaq bin Rahuyah, guru Imam Bukhari dan antara orang yang menasihatkan Imam Bukhari untuk menulis kitab Sahih Bukhari. Beliau yang mencadangkan kitab ini kepada Imam Bukhari. Murid-murid di Mesir, antara kalangan yang belajar daripada Asy-Syafi'i, menulis buku-bukunya dan mengikuti fiqh beliau adalah Harmalah bin Yahya bin Harmalah bin Imran bin Qurat At-Tujibi. Kunyah beliau Abu Hafiz. Beliau sangat mulia dan berdarjat tinggi. Satu pandangan menyatakan bahawa Asy-Syafi'i tinggal di rumah beliau. Beliau meriwayatkan daripada Asy-Syafi'i kitab-kitab yang tidak diriwayatkan oleh Ar-Rabi', antaranya kitab Asy-Syurud setebal 3 juzuk, kitab As-Sunan dalam 10 juzuk, kitab Al-Wan Al-Ibil wal ghanam wa sifatiha wa asnaniha, jenis sifat dan usia unta dan kambing, kitab As-Sijaj, luka-luka yang berkaitan dengan qisas, dan kitab-kitab lain yang hanya beliau seorang sahaja yang meriwayatkannya selain kitab Al-Um yang beliau dengar dengan Ar-Rabi'. Beliau wafat di Mesir pada tahun 266 Hijrah. Beliau adalah murid Asy-Syafi'i yang paling tua. Termasuk murid Asy-Syafi'i di Mesir ialah Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. Meskipun beliau berusia, disegani dan sangat mulia, Asy-Syafi'i memilih beliau untuk menggantikan beliau dalam majlisnya. Beliau sangat alim, faqih dan peramah kepada setiap orang yang bersamanya. Beliau sangat menghormati orang asing yang datang untuk belajar. Beliau lalu menceritakan kepada mereka keutamaan Asy-Syafi'i dan buku-bukunya. Oleh kerana itu, ramai orang yang datang untuk menulis buku-buku karangan Asy-Syafi'i di Mesir. Beliau mengatakan bahawa Asy-Syafi'i menyuruh beliau melakukan ini. Beliau berkata, Asy-Syafi'i berkata kepadaku, bersabarlah kepada orang asing dan murid-murid. Beliau lalu menyebutkan bait syair, aku menendahkan diriku agar memuliakannya dengan mereka. Tidak akan mulia jiwa yang tidak direndahkan. Qadi Mesir yang bernama Ibnu Abi Al-Lais Al-Hanafi menyimpan hasad dengki kepadanya. Beliau lalu ditangkap dalam peristiwa mihnah Al-Quran lalu dikeluarkan dari Mesir ke Baghdad. Tiada murid Asy-Syafi'i yang ditangkap selain beliau. Beliau lalu dibawa ke Baghdad dan dipenjara namun enggan tunduk. Beliau tegas berkata Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Beliau terus dipenjara sehingga mati dalam penjara pada hari Jumaat sebelum solat Jumaat pada tahun 231 Hijrah. Jadi Al-Buwaiti ini tuan-tuan, dia dalam penjara, dia difitnah lalu kemudian ada konspirasi lah membuat dia ditangkap dan dibawa dan dipenjara bertahun-tahun di dalam ditahan bertahun-tahun dalam penjara. Dan tapi setiap kali datang hari Jumat, setiap kali dia mendengar azan solat Jumat, dia akan terus mandi, lalu kemudian siap pakai baju yang lengkap untuk seperti orang nak pergi solat Jumat, lalu dia jalan sampai di pintu penjara. Penjaga penjara akan mengatakan balik lagi, tak boleh keluar. Lalu dia balik lagi ke tempat sel dia, lalu dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya sudah jawab panggilan muazzin tapi saya tak dibenarkan hadir. Setiap Jumat buat macam tu. Masya Allah. Kita ni salat Jumat malas-malas padahal di luar penjara, teman-teman.
Tapi dia dalam penjara, dia cakap, Allah panggil saya kena datang. Kalau di pintu penjara nanti tak dibenarkan keluar, bukan salah saya. Masya Allah, hebat macam tu. Dia tak boleh diam saja mendengar panggilan azan, memanggil, dan dia merasa macam saya tetap wajib juga datang salat Jumat ni. Sebab setiap orang yang mendengar panggilan azan salat Jumat datang. Dan siapa yang tak hadir salat Jumat 3 kali dikira sebagai munafik kan. Jadi dia bimbang termasuk dalam munafik padahal dalam penjara. Salah seorang mereka ialah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Awam bin Muslim Al-Muzani. Beliau sangat faqih, alim, kuat pengetahuan, disegani dalam perdebatan, menguasai kaedah-kaedah kalam dan jadal, pandai dalam menjelaskan, terunggul dalam mazhab dan qaul Syafi'i, juga dalam menghafal dan menguasainya. Beliau menulis banyak buku berkenaan mazhab Syafi'i yang tidak dapat dikejar oleh orang lain. Antaranya ialah Mukhtasar Al-Kabir dalam kira-kira 1000 muka surat namun selesai. Juga Al-Mukhtasar As-Saghir yang menjadi amalan dalam kira-kira 300 muka surat. Tadi kita bincang Mukhtasar Al-Muzani kan, yang dia kita mengatakan dia adalah kitab yang menjadi rujukan pertama dalam mazhab Syafi'i. Setiap perempuan kahwin dia minta jadi hantaran dia. Itu adalah kitab Mukhtasar As-Saghir, kira-kira 300 muka surat, dan menjadi amalan dalam mazhab Syafi'i. Sekarang mazhab Syafi'i sekarang tidak merujuk kepada Mukhtasar Al-Muzani. Kita merujuk kepada kitab-kitab kecil tu. Ya, apalagi yang kita baca di Nusantara ini adalah kitab-kitab kebanyakannya lah ditulis oleh ulama kita atau ditulis dari ulama Yaman. Zaman dahulu murid-murid Syafi'i kebanyakannya dari Mesir dan dari Irak. Dan yang menjadi amalan dalam mazhab Syafi'i adalah Mukhtasar Imam Al-Muzani. Kitab ini disyarahkan oleh ramai ulama, antaranya Abu Ishaq Al-Marwazi dan Abu Al-Abbas Ibn Suraij. Beliau turut menulis 100 juz yang mengandungi pelbagai masalah dalam pelbagai ilmu dan membantah kalangan yang menyalahi. Beliau adalah salah seorang murid Asy-Syafi'i yang paling bijak dan halus pemahamannya. Buku-buku dan kitab-kitab ringkasan beliau tersebar ke seluruh dunia di timur dan barat. Beliau rajin beribadat, wara' dan sabar dalam kefakiran. Kalangan yang memusuhi beliau di Mesir menuduh beliau berpendapat bahawa Al-Quran adalah makhluk. Ucapan ini tidak sahih daripada beliau. Namun ramai ahli Mesir yang memulaukan beliau sehingga tiada yang duduk bersamanya melainkan 10 orang murid sahaja. Berkenaan ini Ja'far bin Jidar Al-Khatib berkata, Al-Muzani yang kepadanya kami berjalan apabila zaman telah gelap. Jadi tuan-tuan, Imam Al-Muzani dia macam ulama yang tadi saya sebutkan. Kebanyakan ulama mereka akan mengalami mihnah, akan mengalami ujian, dugaan yang sangat berat. Dan salah satunya adalah Imam Muzani. Dia sampai pada satu ketika tuan-tuan ditinggalkan orang ramai. Ramai yang dulu hadir dalam majlis dia, tapi karena kena fitnah, mereka semua keluar dan tak nak belajar lagi, melainkan 10 orang saja. Nah, antara ulama yang macam gini juga adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari pertama sampai di Nisabur, tuan-tuan, ribuan orang sambut dia. Tapi lama-kelamaan ketika kena fitnah, yang hadir dalam majlis dia paling 5 atau 10 orang saja. Masalah. Ini ujian bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita mengalami perkara yang sama, sedar dan kita kena happy, kita masuk dalam kalangan orang yang Allah cinta, ya kan? Orang yang Allah sayang. Sebab orang yang semakin Allah sayang, semakin banyak dugaan yang Allah timpakan kepada dia. Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad memberitahu kami, Abu Al-Qasim Ubaidullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syafi'i memberitahu kami di Az-Zahra. Antara yang diceritakan oleh guru-guru kami di Mesir, terdapat seorang laki-laki saleh di Mesir yang dikatakan salah seorang abdal. Suatu malam beliau bermimpi, lalu pada pagi harinya beliau berdiri di Masjid Jami' Mesir. Beliau mengangkat suara dan berkata, wahai ahli Mesir, berkumpullah kepadaku. Mereka lalu berkumpul kepadanya dan berkata, apa yang berlaku padamu wahai fulan? Beliau berkata, kamu semua telah melakukan kesalahan. Mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Mereka berkata, kesalahan apakah itu? Beliau berkata, dalam mimpi aku melihat diriku berada dalam masjid ini. Semua lentera telah terpadam, melainkan satu lentera di sebuah tiang yang menjadi tempat duduk Al-Muzani, murid Asy-Syafi'i. Mari aku tunjukkan tempat itu. Beliau lalu membawa mereka ke tiang Al-Muzani. Orang ramai lalu berdatangan memenuhi tempat tersebut sehingga memenuhi semua masjid. Hilanglah tuduhan tersebut daripada hati semua orang. Kisah ini turut diceritakan dalam bentuk yang lain. Seorang lelaki soleh bermimpi melihat semua lentera dalam masjid telah terpadam. Beliau melihat masjid tersebut sangat gelap. Al-Muzani lalu datang dan menyalakan semua lampu sehingga masjid itu terang semula.
Beliau wafat pada hari Rabu 6 Rabiul Awal 274 Hijrah. Salah seorang mereka ialah anak Asy-Syafi'i Abu Utsman Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Demikian pandangan sesetengah orang, iaitu kunyah beliau adalah Abu Utsman. Menurut kami yang sahih ialah Abu Al-Hasan. Beliau mengambil fiqh daripada ayahnya. Beliau lalu menjawab sebagai qadi di Syam. Beliau wafat pada tahun 240 Hijrah. Satu pandangan menyatakan 230 Hijrah. Abu Utsman ini adalah murid anak Imam Syafi'i. Abu Utsman nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i bernama Muhammad bin Idris. Anak dia dan anak laki-laki bernama Muhammad juga. Apabila dia lahir, tuan-tuan, Imam Syafi'i dibagi tahu, Imam, anak awak lahir, kata Imam Syafi'i, laki ke perempuan? Laki. Siapa engkau nak bagi nama ni anak ni? Kata Imam Syafi'i, usammihi bi ahabbil asma ilai, Muhammad. Kata Imam Syafi'i, saya akan bagi nama kepada dia dengan nama yang paling saya sukai. Siapa dia? Muhammad, dia cakap. Justru anak ni namanya adalah Muhammad, sebab Imam Syafi'i nama yang paling dia suka adalah Muhammad, masya-Allah. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nama baginda, ya kan? Salah seorang mereka juga ialah Abdul Aziz bin Imran bin Ayyub bin Miklas Maula Khuza'ah, kunyah beliau Abu Ali. Beliau belajar daripada Asy-Syafi'i dan meriwayatkan daripadanya. Wafat beliau di Mesir pada tahun 234 Hijrah. Salah seorang mereka ialah Abu Musa Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi. Beliau sangat disegani dan mulia, termasuk dalam kalangan pakar fiqh, Al-Quran dan hadis. Beliau sempat dengan Sufyan Ibn Uyainah dan menulis hadis daripadanya. Beliau meriwayatkan banyak daripada Asy-Syafi'i. Beliau juga banyak meriwayatkan daripada Ibn Wahab, buku-bukunya dan Muwatta' Malik. Qiraah Nafi' diambil daripadanya. Beliau riwayatkan daripada Warsh dan Qalun. Beliau turut meriwayatkan qiraah Hamzah juga. Beliau adalah tokoh Mesir yang sangat disegani di Mesir. Beliau wafat di Mesir pada tahun 264 Hijrah. Salah seorang mereka ialah Wahab bin Nasr bin Sabit Al-Khawlani, Maula Bani Sa'ad bin Khawlan. Kunyah beliau Abu Abdillah. Beliau mengambil ilmu daripada Asy-Syafi'i. Beliau tidak faqih, beliau tokoh saleh dan meriwayatkan kitab-kitab zuhud daripada Asad bin Musa dan lain-lain. Juga meriwayatkan kitab-kitab Ibn Wahab. Beliau wafat di Mesir pada malam Isnin 8 Syawal 267 Hijrah. Jenazahnya disolatkan oleh saudara beliau, iaitu Idris bin Nasr. Abu Muhammad bin Al-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar bin Kamil Al-Muradi Maula Murad Muazzin. Beliau berazan di Jami' Al-Kabir sehingga meninggal dunia. Tiada yang berazan di atas menara selain beliau pada zaman Umara. Beliau melazimi Asy-Syafi'i sejak lama, mengambil ilmu beliau dengan banyak dan berkhidmat kepadanya. Orang ramai berdatangan kepadanya daripada pelbagai negeri untuk mendapatkan buku-buku Asy-Syafi'i. Beliau memiliki sifat setia dan lalai. Beliau tidak teliti dan menguasai fiqh. Beliau wafat di Mesir pada bulan Syawal 270 Hijrah. Ini Imam Rabi' Ibn Sulaiman adalah orang yang meriwayatkan Kitabul Sekarang nih. Kitab kita karangan Imam Syafi'i adalah riwayat Imam Rabi', dan dia juga meriwayatkan kitab-kitab jadid atau mazhab jadid Imam Syafi'i. Jadi kita ingat tuan-tuan, yang meriwayatkan mazhab qadim adalah Za'farani di Baghdad dan jadid adalah Rabi' Ibn Sulaiman di Mesir. Salah seorang mereka adalah Ashhab bin Abdul Aziz, murid Malik dan mufti Mesir. Beliau sering menyebut Asy-Syafi'i, mengagungkannya dan condong kepada pendapatnya. Usia beliau dan Asy-Syafi'i hampir sama. Kedua-duanya sering bersama-sama dan bermuzakarah dan fiqh apabila Asy-Syafi'i baru tiba di Mesir. Beliau adalah Ashhab bin Abdul Aziz bin Daud bin Qaisi, lalu Al-Amili, lalu Al-Ja'di. Kunyah beliau Abu Amr. Nama sebenar beliau adalah Miskin. Ashhab gelaran beliau. Beliau sangat faqih, disegani dan bijak. Beliau salah seorang tokoh Maliki yang sangat menguasai mazhab Malik. Beliau bertugas sebagai penulis kharaj cukai negeri Mesir. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijrah, tahun yang sama dengan kewafatan Asy-Syafi'i. Jarak antara kedua-duanya kurang lebih adalah 18 hari. Abu Al-Qasim Ubaidullah bin Amr bin Umar bin Ahmad Asy-Syafi'i menyebutkan, Muhammad bin Ali memberitahu kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman memberitahu kami, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata apabila aku tiba di Mesir, tiada yang lebih faqih daripada Ashhab bin Abdul Aziz.
Salah seorang mereka adalah Abdullah bin Abdul Hakam bin A'yan bin Al-Lais Maula Uthman bin Affan, kunyah beliau Abu Muhammad. Beliau meriwayatkan daripada Asy-Syafi'i dan mengambil ilmu daripadanya. Beliau menulis buku-buku Asy-Syafi'i untuk dirinya dan anaknya Muhammad. Beliau sangat pakar dalam mazhab Malik. Beliau sahabat Asy-Syafi'i. Apabila tiba dari Baghdad ke Mesir, Asy-Syafi'i tinggal di rumah beliau. Beliau turut meninggal di tempat itu, lalu dikuburkan di tengah perkuburan Bani Abdul Hakam di Mesir. Mereka membangunkan kubah di atas kuburnya. Abdullah bin Abdul Hakam meninggal pada bulan Ramadan tahun 214 Hijrah. Salah seorang daripada mereka juga ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam bin A'yan. Beliau tokoh yang sangat faqih, mulia, disegani dan dihormati di zamannya. Beliau belajar daripada Asy-Syafi'i, melaziminya dan menulis buku-bukunya. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Hakam mempertemukan beliau dengan Asy-Syafi'i dan menyuruhnya untuk selalu merujuk beliau dan ashab. Justru Muhammad menjadi orang yang paling rapat kepada kedua-duanya. Abu Ubaidillah Muhammad bin Ar-Rabi' Al-Jizi berkata, aku mendengar Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam berkata, aku mendengar dari Asy-Syafi'i kitab Ahkam Al-Quran dalam 40 juz dan kitab bantahan ke atas Muhammad bin Al-Hasan dalam 7 juz. Beliau berkata, kami memiliki kitab As-Sunan 2 juz. Beliau turut meriwayatkan kitab Al-Wasaya daripada Asy-Syafi'i. Dikatakan tiada yang meriwayatkan kitab ini selain beliau. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menulis bantahan ke atas pendapat-pendapat Asy-Syafi'i yang menyalahi hadis musnad, sekaligus membela Malik dan apabila Asy-Syafi'i mencelanya kerana meninggalkan hadis musnad kerana amal ahli Madinah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam wafat pada bulan Zulkaidah tahun 268 Hijrah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam ni tuan-tuan, dia adalah murid Imam Syafi'i di Mesir. Akan tapi selepas Imam Syafi'i meninggal dunia, dia kembali ke mazhab Malik. Dulu ayah dia dan dia adalah bermazhab Malik di Mesir. Jadi ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir, dia kemudian beralih ke mazhab Syafi'i. Selepas Imam Syafi'i meninggal dunia, dia kembali lagi ke mazhab Malik. Kenapa dia balik ke mazhab Malik? Sebab dia tuan-tuan ingat selepas Imam Syafi'i meninggal dunia, dia yang paling berhak untuk mengajar di majlis Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i duduk di rumah dia kan. Tadi Imam Syafi'i duduk di rumah dia, meninggal pun di rumah dia. Semua dapat dari sponsor daripada ayah dia. Dan dia pun memang orang alim. Jadi selepas Imam Syafi'i meninggal, dia ingat majlis itu akan menjadi milik dia. Dia akan menggantikan Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i pernah berwasiat yang menggantikan Imam Syafi'i selepas meninggal dunia adalah Al-Buaiti. Tadi kita bincang tentang Imam Buaiti yang masuk dalam penjara tu. Nah, jadi selepas Imam Syafi'i meninggal, Buaiti yang ambil alih. Muhammad bin Abdul Hakam lalu marah, dia kembali ke mazhab Malik. Bahkan lebih teruk lagi, dia tulis buku-buku yang membantah Imam Syafi'i. Dia tulis buku berkenaan dengan pandangan Imam Syafi'i yang menyalahi kitab, menyalahi Al-Quran dan Sunnah dikatakan. Dia tulis macam tu dan membela mazhab Imam Malik. Sebab Imam Syafi'i sering melemahkan pandangan Imam Malik. Jadi dia tulis perkara ni. Muhammad bin Abdul Hakam tuan-tuan meninggal dunia dalam keadaan yang sangat teruk. Dia di akhir hayatnya dia ditangkap oleh pihak penguasa kerana ada satu isu tak tahu apa. Lalu semua harta dia dirampas. Dia sendiri dimasukkan ke dalam penjara dan diasap tuan-tuan. Diasap dalam penjara sampai mati dalam keadaan asap tu, meninggal dunia macam tu. Ini sangat teruk meninggal dunia Muhammad bin Abdul Hakam. Salah seorang mereka ialah Harun bin Muhammad Al-Aili. Beliau sangat disegani, mulia dan faqih. Beliau melazimi Asy-Syafi'i dan mengambil ilmu lalu meriwayatkan daripadanya. Juga Harun bin Sa'id bin Al-Haytham Maula Qais. Beliau dikenali dengan Al-Aili juga. Beliau sangat disegani, faqih dan mulia. Beliau melazimi Asy-Syafi'i, mengambil ilmu dan mendengar hadis daripadanya. Beliau wafat pada hari Ahad 6 Rabiul Awal 253 Hijrah. Juga Ibrahim bin Harim atau Ibnu Al-Harim Al-Amiri. Beliau salah seorang raja Mesir yang masyhur menuntut dan menguasai ilmu. Namun oleh kerana beliau tersibukkan dengan dunianya, nama beliau tidak meninggi. Beliau belajar daripada Asy-Syafi'i dan menulis buku-bukunya. Juga Amr bin Sawad bin Al-Aswad bin Amr bin Muhammad bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh Al-Amili, kunyah beliau Abu Al-Aswad. Beliau wafat pada bulan Rajab 245 Hijrah. Juga Bishr bin Bakar, beliau melazimi Al-Auza'i dan belajar daripadanya, kemudian mengambil banyak masalah-masalah fiqh daripada Asy-Syafi'i. Juga Qahzam
bin Abdullah bin Qazaf al-Uswani. Kunyah beliau Abu Hanifah. Asal beliau daripada bangsa Kipti. Beliau lalu tinggal di Uswan dan berfatwa dengan mazhab Syafi'i. Beliau melazimi Asy-Syafi'i, mengambil ilmu daripadanya dan menulis banyak daripada buku-bukunya. Beliau meriwayatkan daripada Asy-Syafi'i 10 juz dalam Sunan dan Hukum. Beliau wafat di Uswan pada tahun 271 Hijrah. Asy-Syafi'i masuk ke Mesir bersama Al-Abbas bin Musa bin Isa bin Musa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau menemaninya ke Mesir. Yang demikian itu pada tahun 198 Hijrah. Murid-murid Asy-Syafi'i di Mekah, Baghdad dan Mesir yang telah disebutkan ini menjadi rujukan orang ramai yang tidak terkira bilangannya. Abu Ismail Muhammad bin Ismail At-Tirmizi menyebutkan bahawa orang yang datang dan mempelajari kitab-kitab Asy-Syafi'i daripada Ar-Rabi' bin Sulaiman dari seluruh dunia melebihi 200 orang. Beliau telah menyebutkan tokoh-tokoh lain yang mengambil ilmu dan kitab-kitab Asy-Syafi'i, juga kalangan yang menyalahi sesetengah pandangan beliau. Jadi Imam Syafi'i, tuan-tuan, ramai orang yang datang dan belajar kepada Imam Syafi'i, dan kebanyakan mereka adalah ahli hadis. Kebanyakan ahlul hadis mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i, daripada murid-murid Imam Syafi'i. Antara yang datang pada Rabi' bin Sulaiman adalah Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah ambil, lalu Imam Ibnu Abi Hatim, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, dan ramai lagi. Kebanyakan ahli hadis pada zaman tu mereka kemudian ambil mazhab Imam Syafi'i. Justru ramai di kalangan pada zaman tersebut, tuan-tuan, kalau disebut mazhab ahlul hadis maksudnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Kebanyakan adalah ambil daripada pandangan-pandangan Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i lemah dalam hadis. Aku ditanya, adakah ulama yang melemahkan Asy-Syafi'i? Orang yang bertanya itu berkata, ini kerana saya mendengar bahawa Yahya bin Ma'in melemahkan beliau. Aku menjawab, kami meriwayatkan daripada Ibnu Waddah bahawa beliau ditanya tentang Asy-Syafi'i, lalu menjawab, aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Asy-Syafi'i di Aqabah Mina. Beliau menjawab, tidak thiqah. Seseorang pernah berkata kepada Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya Yahya bin Ma'in melemahkan Asy-Syafi'i. Ahmad berkata, dari mana Yahya mengenal Asy-Syafi'i? Beliau tidak mengenal Asy-Syafi'i. Beliau tidak mengetahui ucapan-ucapan Asy-Syafi'i. Siapa yang jahil tentang sesuatu pasti memusuhinya. Jadi kita bincang sekarang perbahasan terakhir berkenaan dengan adakah Imam Syafi'i thiqah atau lemah dalam hadis. Thiqah ni apa, tuan-tuan? Thiqah maknanya adalah riwayat dia boleh diterima dan disahihkan. Lemah maknanya riwayat dia kalau meriwayatkan hadis dilemahkan. Adakah Imam Syafi'i lemah dalam riwayat? Ini tak ada khilaf, tuan-tuan, di kalangan al-hadis. Imam Syafi'i thiqah, tak ada khilaf sama sekali dalam ilmu hadis. Melainkan ada satu riwayat saja daripada Yahya bin Ma'in. Itu sebabnya kata Ibn Abdul Bar, saya ditanya, adakah Imam Syafi'i lemah dalam hadis? Sebab ada riwayat daripada Yahya Ibn Ma'in yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lemah. Apa pandangan kita berkenaan dengan Yahya ni? Yahya bin Ma'in ulama hadis, tuan-tuan, hebat. Tadi saya cakapkan Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahuyah, itu adalah satu angkatan dan mereka sering kali menilai tentang perawi. Nah, ucapan Yahya bin Ma'in ni kebanyakannya adalah dilemahkan para ulama. Walaupun kita tak nafikan beliau seorang ulama yang hebat, akan tapi apabila melemahkan imam yang telah disepakati thiqah, maka ucapan ini silap. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri menafikan pandangan tersebut. Benar ucapan Ahmad bin Hanbal, Yahya tidak mengetahui apa yang diucapkan Asy-Syafi'i. Pernah dihikayatkan bahawa Ibnu Ma'in ditanya tentang satu masalah dalam perbahasan tayamum namun tidak mengetahuinya. Sungguh indah ucapan Aksam bin Saifi. Celaka orang alim daripada orang jahil. Siapa yang jahil tentang sesuatu, ia akan memusuhinya. Siapa yang mencintai sesuatu akan diperhambakannya. Jadi kata Imam Ibn Abdul Bar, jarah atau penilaian lemah Yahya bin Ma'in ini tidak diterima sebab ada kesan-kesan subjektif, tuan-tuan. Ada kesan-kesan subjektif. Sebab dia juga manusia. Dia ni, Imam Yahya bin Ma'in, dia punya cenderung ke mazhab Ahlul Iraq atau mazhab Hanafi. Sedangkan Imam Syafi'i selalu kritik mazhab Hanafi. Justru dia tak suka kepada Imam Syafi'i, justru dia lemahkan Imam Syafi'i. Justru pandangan yang subjektif macam ni tidak diterima dalam ilmu hadis, dinafikan dan tidak diamalkan, walaupun dia mengatakan Imam Syafi'i lemah sebab bertentangan dengan pandangan yang lebih kuat. Lagi pula, tuan-tuan, Yahya bin Ma'in dia kurang menguasai fiqh. Jadi kalau dia menjarah Imam Syafi'i,
itu karena dia tidak menguasai ilmu fiqh seperti mana Imam Syafi'i kuasai. Jadi kata Imam Ahmad, dia tak tahu apa yang diucapkan Imam Syafi'i. Tahu dari mana Imam Syafi'i lemah? Dia tak faham apa yang diucapkan Imam Syafi'i. Sebab dia faham dalam hadis, tidak faham dalam fiqh. Ini sering berlaku dalam ilmu, tuan-tuan. Jadi ada orang yang pakar dalam satu ilmu, lemah dalam ilmu yang lain. Imam Syu'bah Ibn al-Hajjaj pakar dalam rijal tapi lemah dalam fiqh. Sekarang Yahya bin Ma'in pakar dalam hadis, lemah dalam fiqh. Jangan ingat seorang ulama hadis semua tahu fiqh semua, tak. Ada yang hebat dalam fiqh, tak tahu hadis. Ada yang tahu dalam hadis, tak tahu fiqh, macam itu kan. Justru kalau ada orang ulama mengatakan Imam Al-Ghazali dia banyak meriwayatkan hadis lemah, memanglah. Banyak meriwayatkan hadis palsu dalam kitab Ihya Ulumuddin, memanglah. Dan adakah itu menjatuhkan Imam Ghazali? Tak. Sebab masing-masing ulama ada kepakaran sendiri, betul tak? Ada kepakaran sendiri. Ada orang hebat dalam satu bidang, kurang hebat dalam bidang lain. Ini biasa, sangat-sangat biasa. Nah, Yahya bin Ma'in dikatakan pernah ditanya tentang hukum tayamum, dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab sebab kepakaran dia dalam hadis, bukan dalam fiqh. Ada satu cerita, tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam Ar-Ramah Hurmuzi dalam kitab Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Beliau bercerita tentang sekumpulan ulama, termasuk di situ ada Yahya bin Ma'in, Abu Khaisamah bin Harab bin Sulaiman, lalu kemudian ada ulama hadis yang lain. Mereka tengah muzakarah dalam hadis. Sembang, ini riwayat siapa, riwayat siapa hadis yang disebutkan. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang. Ada perempuan datang, lalu dia tanya satu soalan. Dia ingat ini ulama-ulama semua bincang tentang hadis, dia boleh jawab tentang fiqh. Dia tanya satu soalan. Apa hukumnya seekor ayam jatuh ke dalam perigi? Adakah air dalam perigi itu najis ke tak najis? Tak najis. Apa jawaban orang-orang yang tengah bincang hadis ni? Mereka tak tahu jawapan, mereka malah tanya, kenapa awak tak tutup perigi itu supaya ayam tak jatuh dalam perigi? Sekarang sudah jatuh, macam mana? Nah, perempuan ni tanya soalan, akhirnya dia jawab macam tu. Ini karena mereka pakar dalam hadis tapi tak pakar dalam fiqh. Tiba-tiba datang murid Imam Syafi'i, tadi kita dah lalu, Abu Thawr. Nama tak Abu Thawr, kan? Di Baghdad, dia datang, lalu kata orang yang bincang hadis ni, coba tanya orang tu. Sebab dia belajar fiqh daripada Imam Syafi'i. Apabila ditanya, Abu Thawr cakap, bukankah Nabi pernah bersabda, "Idza balagal ma qulatain lam yahmilil khabas." Air kalau dah melebihi 2 kulah dia tidak najis, betul tak? Oh iyalah, betul. Maknanya air tersebut tak najis kalau kejatuhan bangkai selagi mana tidak berubah warna dan sifat-sifatnya. Apabila didengar oleh kumpulan ahli hadis tadi, dia cakap, oh iya, hadis tu saya dengar daripada si fulan, riwayatnya macam ni, sanadnya sampai Nabi macam ni. Yang lain, oh iya saya dengar ni riwayatnya dari fulan, sanad ni daripada Nabi hingga macam ni. Lalu mereka bincang tentang rijal dan sanad. Kata perempuan tu, dari mana aja tadi awak tak cakap ni perkara ni? Saya tanya, tak jawab, tapi lepas sebut hadis baru dia sebutkan riwayat-riwayat dia daripada yang mana. Nah, ini cerita ini disebutkan oleh Ramah Hurmuzi dalam bab khas, yaitu kepentingan menghimpun antara hadis dan fiqh. Belajar hadis saja tak punya kemampuan fiqh, maka kita akan kurang dalam fatwa kita, tak tepat. Dalam ijtihad kita tak tepat. Tapi kalau belajar fiqh saja tak mengetahui hadis pun kurang juga dalam berhujjah. Justru wajib kita himpun 2 keilmuan tersebut. Nah, tak ramai orang yang boleh buat macam ni. Nah, Imam Syafi'i boleh buat macam tu, justru rujukan fatwa beliau dirujuk oleh kalangan ahli hadis sendiri, diambil oleh hadis sendiri. Abdullah bin Amir bin Abdul Rahman bin Muhammad An-Nasir pernah berkata, Ibnu Waddah berdusta ke atas Ibnu Ma'in apabila menceritakan bahawa beliau ditanya tentang Asy-Syafi'i lalu mengatakan tidak siqah. Abdullah mendakwa pernah melihat buku Ibnu Waddah yang beliau tulis di Masyriq. Dalam buku itu disebutkan, aku bertanya kepada Ibnu Ma'in berkenaan Asy-Syafi'i, beliau menjawab siqah. Namun Ibnu Waddah lalu mengatakan beliau tidak siqah. Abdullah Al-Amir menyalahkan Ibnu Waddah dalam perkara ini. Khalid bin Sa'ad berpandangan bahawa orang yang ditanyakan Ibnu Waddah adalah Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i. Beliau tidak bertanya tentang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang faqih.
Semua ini adalah perkiraan dan ucapan mengikut nafsu. Telah sahih daripada Ibnu Ma'in, daripada pelbagai riwayat, pelbagai sanad, bahawa beliau melemahkan Asy-Syafi'i sebagaimana yang telah saya sebutkan. Lalu Ahmad melarangnya. Beliau berkata, kedua-dua matamu tidak pernah melihat orang seperti beliau. Ahmad turut berkata kepadanya, wahai Abu Zakaria, engkau tidak memahami sedikit pun makna ucapan Asy-Syafi'i. Siapa yang jahil atas sesuatu pasti memusuhinya. Yahya bin Ma'in sangat memuji Abu Hanifah. Apabila dikatakan bahawa Abu Hanifah seorang murji'ah yang sering menentang hadis, beliau menjawab, beliau terlalu mulia daripada itu. Pada masa yang sama, Ahmad bin Hanbal memandang negatif kepada Abu Hanifah. Beliau sering mencela dan tidak menyukai mazhabnya. Imam Abu Hanifah, tuan-tuan, imam. Ini khilaf di kalangan para ulama, kita tak ikut campur budak-budak kecil kita kan. Ini adalah Imam Ahmad berkenaan dengan Imam Abu Hanifah. Beliau memang kurang setuju dengan pandangan banyak Imam Abu Hanifah, tapi beliau tetap iktiraf Imam Abu Hanifah sebagai imam yang sangat hebat dalam fikih. Muhammad bin Ishaq, Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan Abdurrahman bin Abi Az-Zinad selalu mencela Malik kerana hasad dengki dengan ketokohan beliau dalam agama dan kemuliaan beliau di dunia. Celaan ulama kepada ulama tidak boleh diambil perhatian apabila berkaitan dengan tokoh-tokoh yang sahih keimamannya dan keilmuannya. Siapa yang berminat dengan perbahasan ini sila merujuk bab celaan ulama kepada ulama dalam kitab Al-Ain. Beliau akan melihat sesuatu yang merawat hati, insya-Allah. Segala puji hanya untuk Allah. Sempurna riwayat tentang murid Asy-Syafi'i, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Jadi kata Imam Ibn Abdul Bar, kalau ada ulama berbincang tentang ulama, mencela satu ulama kepada ulama yang lain, kita jangan ambil kira, jangan kita kemudian katakan maknanya ulama ni lemah, ulama ni silap. Imam Malik pernah dicela oleh Muhammad bin Ishaq. Imam Muhammad bin Ishaq pernah mencela Imam Malik. Dua-dua imam. Lalu apa yang berlaku? Adakah kita melemahkan Imam Malik atau melemahkan Muhammad bin Ishaq? Jangan ikut campur. Ini kita katakan ini adalah khilaf para ulama. Kita orang kecil, macam kita tengok mak dan ayah kita mungkin tengah bertengkar. Apa yang kita lakukan? Adakah kita bela ayah, salahkan emak? Derhaka kita. Atau kita bela emak, salahkan ayah, pun derhaka kita. Dua-dua derhaka. Apa yang kita buat? Kita cakap ini urusan orang tua, biarkan saja. Ya kan? Orang tua lah, tak apalah. Kalau kita ni anak, wajib berbakti kepada dua-dua orang tua kita, betul tak? Ibu bapa kita. Gitu juga kalau ulama khilaf, tuan-tuan, ini adalah khilaf para ulama. Kita jangan mencela salah satunya. Misal kita nampak ini pandangan Imam Syafi'i, ini pandangan Imam Ahmad, lalu khilaf nih, mana yang betul Ustaz? Kita budak kecil lah. Kita cuma tahu ini para ulama berbeza pandangan. Dua-dua insya-Allah benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni orang kecil saja, kita boleh kita wajib menghormati pandangan para ulama. Walaupun kita punya pandangan, menurut saya pandangan ni yang lebih tepat, tak apa. Tapi kalau mencela tak boleh. Kalau melemahkan para ulama tak boleh. Kita ni orang kecil saja. Imam Ibn Abdul Bar ajarkan dan didik perkara ni. Kata kawan saya, tuan-tuan, zaman dahulu yang berlaku adalah khilaf para ulama. Tapi sekarang yang kita nampak sering berlaku khilaf para juhala. Tahu, tuan-tuan? Ulama adalah orang alim, khilaf biasalah, mereka punya ilmu, berbeza pandangan. Tapi kalau kita orang jahil, kita sering khilaf sesama kita karena kejahilan kita masing-masing. Justru kadang juga ada orang kata bahwa kadang ulama ni dia nampak saja khilaf, padahal dalam hati mereka saling cinta mencintai. Sebab mereka semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khilaf mereka karena Allah. Sebab mereka nak pilih mana yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah khilaf para ulama. Kalau kita orang jahil, khilaf kita karena nafsu. Itu sebabnya kalau kita kelahi, kita saling cela mencela. Kalau kita kelahi, kita saling ejek mengejek. Kita kalau beza pandangan, kita malah saling perli memerli, gitu kan? Itu karena hawa nafsu kita, tuan-tuan. Tapi para ulama tak ada perkara macam tu. Kita nampak mereka beza pandangan, tapi di belakang peluk-meluk. Mereka saling hormat menghormati. Ini yang kita nak kembangkan pada zaman sekarang. Kita baru belajar sedikit, kita kita tahu diri kita, jangan suka menyalahkan para ulama. Ulama-ulama besar yang telah ikhlas menyebarkan ilmu Allah kepada kita, mengajarkan dakwah menyebarkan dakwah Islam pada kita, kita hormati mereka semua.
Walaupun pada satu masa kita mengatakan, oke, menurut saya follow imam ni. Ini Imam Abu Hanifah saya follow, tapi saya hormati pandangan Imam Syafi'i. Ini pandangan Imam Ahmad saya follow, saya hormati pandangan Imam Malik. Tapi kalau kita cakap ini pandangan yang saya follow, itu pandangan tu silap lah. Pandangan tu tak betul. Dia tak mengikut sunnah lah. Dia tak ikut Al-Quran. Dia jahil. Ini tak boleh tahu. Kita follow apa yang kita follow, tak apa. Tapi jangan salahkan pandangan yang lain. Kita saling menghormati semua ulama yang telah menyebarkan ilmu kepada kita semua. Dengan demikian tuan-tuan, berakhir majlis kita. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan kitab ini. Berikutnya pada muka surat 76 dan 77 adalah sanad kitab ni yang menghubungkan antara kita kepada Imam Ibn Abdul Bar. Dan muka surat berikutnya 78, 79 dan seterusnya adalah biografi ulama-ulama yang telah ditulis, yang terdapat nama-nama mereka, dituliskan nama-nama mereka dalam sanad tersebut. Tuan-tuan boleh baca siapa mereka, kita akan nampak mereka adalah ulama-ulama yang sangat hebat, yang telah menyampaikan kepada kita ilmu dari semasa ke semasa hingga ke hari ini. Pada muka surat yang 87 tuan-tuan, di situ ada nas ijazah. Tuan-tuan boleh tulis nama di situ dan tulis juga tarikh kita, majlis kita pada hari ini. Dan ijazah ni tuan-tuan tak ada nilai ibadah, tak ada nilai ilmu sendiri, tak ada nilai akademik sendiri. Jangan bawa ijazah ni terus pergi ke bagian akademik. Saya nak daftar master ni, saya ada ijazah ni. Tak ada yang terima perkara ni. Tak ada yang terima perkara ni. Tapi ini adalah kenang-kenangan kita pernah hadir dalam majlis ini. Belajar, talaki, kemudian membaca kitab ini hingga habis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima dia sebagai satu ibadah kita tersendiri insya-Allah. Dan tulis nama tuan-tuan di situ. Nanti kalau nak ambil sign tanda tangan saya boleh datang jumpa saya lepas ni. Dan yang terakhir tuan-tuan, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan semua urusan, ditingkatkan ilmu dan pengetahuan, dan juga ada peningkatan ilmu dan amal kita, semakin rapat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamam taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la dhallan illa hadaitah wa la faqiran illa aghnaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis salihati a'malana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal.